Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita ambil kitab ringkasan tafsir Ibn Katsir yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Syakir, yang kita telah bincangkan hari itu sehingga ayat yang ke 20 surah Nuh. Iya ke? Ayat tak apalah. Lepas habis surah Nuh nanti kita baca surah Jin. Di depan saya print. Sungguh lah. Tak ingat. Fiqah pun nak habis kan? Ya ke? Okey. Apalah. Anyway, kita dah sampai pada minggu yang mungkin lalu. Sebelum cuti baru ni. Kita dah bincangkan sehingga ayat yang ke-20 surah Nuh. Surah Nuh di mana kita nyatakan bahawa dalam ayat ni sebenarnya dia ada dua bahagian besar. Bahagian pertama dalam surah ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beritahu tentang apa usaha yang dia buat. Okey, dia buat dan dia laksanakan dalam berdakwah. Yang mana dakwah dia Nuh alaihi salam kepada kaum dia tadi bukannya pendek 990 tahun dan juga dalam bentuk yang berbagai. Tak ada satu ruang pun ditinggalkan oleh Nuh AS. Ruang untuk berdakwah seorang-seorang dia buat, dakwah ramai-ramai dia buat, dakwah secara perlahan-lahan, dakwah terang-terang, semua dilaksanakan oleh Nuh AS. Tak ada satu pun ditinggalkan oleh beliau dalam pelaksanaan dakwah tersebut. Dan Nuh AS gunakan pula uslub yang kita bincangkan minggu sebelum ni, uslub ataupun cara di mana dia buat targhib dan tarhib. Targhib ni maksud dia bermula tu dia gembirakan, seronokkan, galakkan orang ramai kepada untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beritahu apa faedah dan manfaat dia. Allah Taala dia sebut apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata pada kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampun pada Tuhan kamu. Dia ni kana ghaffara, dia amat Maha Pengampun. Kalau kamu ikut perintah ni, yursilis sama alaikum midrara, dia akan utuskan langit kepada kamu ni secara mencurah-curah. Hujan akan lebat. Lalu didikum bi amwalin wa banin, dan dia akan panjangkan untuk kamu, banyakkan untuk kamu anak pinak dan juga dengan harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan untuk kamu tanah kebun-kebun, dan dia jadikan untuk kamu sungai-sungai. Dan kemudian bila dia dah gunakan cara macam ni, tak ikut juga, dia tarhib pula, dia gerunkan. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapakah kamu tidak berharap pada Allah dengan sebenar-benar pengharapan? Wa qad khalaqakum atwara, sedangkan Allah SWT telah ciptakan kamu dalam berperingkat-peringkat. Yang kita tunjuk gambar itu kan. Macam mana Allah Ta'ala jadikan manusia ni, sebenarnya ada peringkat-peringkat dia yang kita tak tahu melainkan setelah mana kajian sains teknologi yang tercanggih baru kita faham. Tapi Rasulullah SAW dengan melalui Al-Quran Karim memberitahu perkara ini sejak 1400 tahun yang lalu. Dan bahkan inilah kata-kata Nuh AS kepada kaum dia, kamu Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan berperingkat-peringkat. Lepas tu dia sebut pula mana gunung ganang, bukit bukau, laluan dan sebagainya Allah Ta'ala jadikan untuk kamu. Tak adakah kamu rasa nak kena menyembah Allah Ta'ala lagi? Itu soalan dia tanya pada kaum dia. Dia ini dikatakan oleh Nuh AS. Okey. Dan bila disebut berkenaan dengan apa yang telah tumbuhkan kepada mereka dan sebagainya, tapi masih lagi mereka kaum dia, kita sampai ayat ni kita tahu apa jawapan kaum dia. Dan ayat yang kita masuk hari ni insya-Allah 21 sampai yang ke-24. Kemudian 25 sampai yang ke-28, dia akan bincangkan dan tunjuk apakah tindakan kaum Nuh AS setelah usaha yang besar dibuat oleh Nuh AS untuk dakwah kaum dia. Apa kaum dia buat? Terima ke tolak? Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ke-21, insya-Allah kita start ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نُوحٍ عليه السلام. Berfirman Allah Ta'ala dalam ayat ni, memberitahu mengenai Nuh alaihissalam. Annahu anha ilaihi, bahawa Nuh alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beritahu pada Allah. Okay? Sedangkan wahwal alim alladhi la ya'zubu anhu syai'. Yang Allah Ta'ala ini adalah yang maha mengetahui, yang tidak terlepas daripadanya sesuatu benda pun. Dan ini sebenarnya dalam ayat ini contoh dalam ayat ni, ataupun start daripada awal surah ni. Kalau dia kata kita pernah dengar, saya ada dengar ada orang kata apa, dia kononnya dia kata kita ni Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita, apa keperluan kita. Dia tak payah cakap. Diam je dia kata. Jangan tak payah cerita apa benda kita, bimbang kita, runsing, jangan cerita. Kita kata Allah Ta'ala tahu dah. Tahu dah. Dia pasal kisah macam dia datangkan dalam kisah berkenaan Ibrahim alaihissalam bila mana malaikat datang pada dia, wahai Nuh, kenapa kau tak minta selamat dan sebagainya. Tapi riwayat ni tak sahih pun. Cuma lafaz tadi seronok dengar. Pasal apa, kata-kata Ibrahim alaihissalam kepada malaikat yang datang kepada dia untuk beri pertolongan, tanya kepada dia, kau tak tolong ke? Dia kata apa? Pengetahuan Tuhanku tentang diriku menyebabkan aku tak perlu berdoa kepada dia. Dia tahu dah apa aku perlukan. Kalau aku perlu selamat, dia akan selamatkan. Ini kata-kata yang satu aspek macam betul. Namun begitu dalam tajuk dalam ayat, contoh yang kita bincangkan dalam ayat ni, dalam start daripada awal surah, kan Nuh alaihissalam kata pada Allah Ta'ala, aku buat ini, aku buat itu, ya Allah aku buat sekian. Dia mengadu pada Allah Ta'ala, dia ceritakan balik apa dia buat. Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. So Nuh alaihissalam dilapaskan ni kenapa? Pasal ini adalah penzahiran orang kata pengharapan dan keabdian dia kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa dia memang hamba Allah Ta'ala dengan melafazkan. Sebab kenapa dalam bab berdoa dan sebagainya, lafazkan, minta kepada Allah Ta'ala. Dan kita kata tak apa, Tuhan tahu apa dalam hati kita. Ini salah faham Kerana Nabi pun berdoa, lafazkan apa dia nak. Maka kita umat Islam disuruh untuk berdoa pun macam tu juga, lafazkan, minta. Ni doa dalam hati lah. Iyalah, betul lah, bagus lah. Tapi kita tengok kedudukan masing-masing. Tapi sebab sebenarnya memang kita kata pelafazan itu adalah paling penting. Pasal seorang manusia tu bila dilafazkan, baru nampak dia tunjuk dia apa? Dia benar-benar berharap. Kalau dia minta tolong pada orang, dia diam je. Orang wanita sebelah dia, angkat kepala. Orang pandang, nak apa? Kan? Dia tak cakap apa, dia diam je. Dia tengok barang dia berat, dia muka macam tu. Tapi tak cakap pada orang, tolong saya. Masalah lah. Allah SWT menakkan kita zahirkan orang kata pengharapan kita kepada dia. Maka dengan sini dalam kisah-kisah ni kita lihat Nuh alaihissalam dia berulang kali dia kata kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, aku buat ini, wahai Tuhanku, aku buat itu, wahai Tuhanku, sekian. Dia ceritakan satu persatu. Tak ada benda yang Nuh alaihissalam tak ceritakan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat ni berkenaan dengan Nuh alaihissalam bahawa dia telah menyampaikan. Anha tu bukan maksud dia berakhir Anha menamatkan pun dia juga pasal apa, nihayah dalam bahasa Arab. Ini anha ni ada 3 meaning. Anha maksud dia larang. Ada berkaitan anha ni melarang dan sebagainya. Kena juga juga anha ni maksud dia menamatkan, mengakhirkan. Tapi meaning yang kita nak dalam ni adalah anha pasal khabar kan. Cerita, maka dia menyampai kepada Allah Ta'ala. Dia disampai kepada Allah Ta'ala berita berkenaan. Berita apa yang berlaku. Mana apa hasil dakwah dia. Yang panjang-panjang tadi dia dakwah, apa hasil dia? Wahwal alimul ladzi la ya'zubu anhu syai'. Sedangkan Allah Ta'ala sebenarnya dia adalah yang maha mengetahui, yang tak terlepas daripadanya sesuatu benda pun. Semua dia tahu. Annahu, apa benda yang Nuh bagi tahu? Annahu sungguhnya dia ma'al bayan yang mutaqaddim zikruh. Berserta dengan apa benda penjelasan yang datang yang kita bincangkan sebelum ni, cara dia berdakwah, waktu siang malam dia dakwah, kepada kumpulan mana dia berdakwah. Lepas tu cara uslub dakwah yang apa, perlahan-lahan, sorok-sorok, suara perlahan, suara kuat, sorang-sorang, ramai-ramai dia buat tu. Yang mana dia kata apa? Wadda'watul mutanawwi'ah mustamilah ala targhib taratan wa tarhib ukhra. Yang mana dakwah Nuh alaihissalam tu yang berbagai bentuk, yang merangkumi al-mustamilah, yang merangkumi ala targhib, ke atas apa? Penggalakan. Macam berikan, mintalah ampun Tuhan kamu. Dia adalah maha pengampun. Kalau kamu minta ampun, kamu akan dapat sekian. Mana dia beritahu pada kaum dia?
Ini faedah kamu berzikir, berharap pada Tuhan kamu. Lepas tu kemudian tak boleh juga. Wa tarhibu ukhra, dan kadang-kadang dia takutkan mereka dengan apa? Dengan segala pemberian nikmat tadi Allah Taala beri. Kalau kamu tak sembah dia, maka dia mungkin tarik nikmat berkenaan daripada kamu dengan segera. Jadi ini kata-kata Nuh AS pada kaum dia. Apa hasil dia? Dakwah yang panjang tadi. Annahum asauhu wa kadzabuhu wa khalafuh. Bahawa mereka menderhakai dia. Derhaka kepada Nuh AS. Wa kadzabu, dan mereka dustakan, tak percaya pada dia. Wa khalafu, dan mereka menentang dia. Ini yang berlaku pada Nuh AS walaupun dengan tempoh yang panjang dia berdakwah. Wattaba'u abna'ad dunya mimman ghafala an amrillah. Dan mereka itu kaum Nuh AS ini mengikuti anak-anak dunia. Mana orang-orang yang tuan-tuan punya dunia lah, orang-orang yang sibuk dengan harta dan sebagainya. Dari kalangan orang-orang yang lalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dalam ayat ni kena faham betul bahawa dalam masalah dakwah, kalau anda kata seorang tu berdakwah, mana dengan apa yang dia buat tadi, dengan segala usaha dia yang dilaksanakan, dia tidak, bila orang tak menyahut, bukan salah dia. Jangan lagi kita macam ini uslub tak betul lah, ini sekian-sekian. Pasal orang yang pasal dalam masalah dakwah ni ada beberapa aspek Mana kita kata da'i, pendakwah. Mad'u, orang yang dakwah. Dakwah itu sendiri, apa yang didakwahkan. Kemudian pendakwah, yang berdakwah, yang mengajak orang untuk benda yang didakwahkan. Kemudian orang yang diajak berdakwah, diajak kepada dakwah berkenaan. Dan terakhir cara dakwah. Dia 4 aspek ini dia saling sokong menyokong Dia bukannya satu aspek saja yang kita kata pandang satu je. Contoh macam kadang-kadang ada orang dia kata patutlah orang tak ikut uslub dia salah. Tak. Kena tengok juga mad'u dia siapa. Ada mad'u jenis yang apa yang memang dah tertulis sebagai ahli neraka, kau cakap macam mana pun dia tak akan dengar. Faham tak? Macam kita kata Rasulullah SAW kan, bila Rasulullah berdakwah. Rasulullah orang paling baik. Paling lembut. Tak ada siapa lagi baik dari Rasulullah SAW. Tapi Abu Jahal dengar arahan Nabi SAW ataupun ayat Quran yang Nabi bacakan. Dia dengar tak? Dia nak ikut tak soalan? Tak nak. Kan? Bapa saudara sendiri, Abu Lahab. Apa jadi? Mana menunjukkan bahawa benda ni tadi, uslub dakwah satu benda yang lain. Satu benda. Pendakwah itu sendiri. Dakwah dia. Dan orang yang diseru dalam dakwah. Mana dia empat aspek elemen ni tadi perlu dikaji. Dan bahkan dalam masa yang sama, bila lepas seorang pendakwah tadi, dia dah ikut semua uslub dakwah. Macam Nuh, dia buat uslub dakwah semua sekali. Dia perlahan-perlahan dia cakap, kuat-kuat dia cakap, seorang-seorang dia cakap, ramai-ramai dia buat, semua sekali. Malam siang dia buat. Lepas tu kejap-kejap kadang-kadang dia bawa cara yang uslub yang yang menakutkan, kemudian penggalakkan, dia buat semua sekali. Tapi in the end apa dia? Kaum dia tolak juga. Bila kaum dia tolak, kita tak boleh kata Nuh salah. Tak boleh kata Nuh, patutlah Nuh tak pandai. Tak ada. There's no such thing as Nuh tak pandai. Bahkan itu adalah di antara Allah Ta'ala tunjukkan di sini pasal kisah-kisah para anbiya yang datang untuk kita pelajari dan baca dalam Quran. Matlamat utama dia, antara matlamat utama dia adalah untuk memujuk hati setiap orang yang berdakwah jangan putus asa. Bila dengar benda ni kan, macam kita kata kita dah berdakwah dah, orang tak dengar cakap kita. Kita cakap betul pun, orang nafikan juga, tak percaya kita. Kita minta duit pun orang tak nak dengar juga. Kalau kita minta bayaran tu, kita katalah orang kata kita menyaga. Kan? Mengajar menyaga. Tapi kadang-kadang tak menyaga pun orang tak dengar juga. So, apa lagi tanda ikhlas kita? Katakan nak pakai saya ikhlas. Dengarlah cakap saya tak nak apa-apa. Adakah sampai peringkat macam tu soalan dia? Faham tak? So, kalau anda kata orang tak nak ikut juga, ma'alaika syait. Kau tak kena apa-apa. Jangan bimbang Jika kadang ada orang separuh tu dia ada anak beranak ke kawan ke yang sesat, yang tersilap jalan dan sebagainya. Dia ajak-ajak tak dengar cakap, dia geram. Geram, mampulah kau. There's no such thing dalam Islam macam tu. Tak boleh. Jadi macam kita kata, walaupun Nuh AS dengan uslub yang banyak dia buat, tapi in the end kaum dia tak dengar juga. Dia menentang Nuh AS. Dan mereka mengikuti abna'ud dunya. Mereka mengikuti anak-anak dunia ni. Dia ada anak akhirat, anak dunia. Apa anak dunia ni? Mimman ghafala an amrillah. Di kalangan orang-orang yang lalai daripada perintah Allah. Wa mata'a bimalin wa aulad. Dan disenang-lenangkan dengan harta dan anak pinak. Yang mana orang-orang tadi memang takkan patuh perintah Allah Ta'ala. Dan diorang adalah menjadi kepala. Dan memang sejak zaman dahulu lagi sejak zaman-zaman sebelum daripada Islam ni, yang bukan nak kata orang kaya jahat. Tapi Allah Ta'ala jadikan yang kaya tadi penyebab sesat. Orang miskin saja tak boleh sesat. Dia payah nak sesat. Dengan miskin dia saja tak boleh. Walaupun kita kata contoh macam kata-kata Ali bin Abi Talib dia kata apa? Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan apa? Kekufuran. Ini kata-kata Ali, bukan sabda Nabi.
Tapi Nabi SAW sendiri kita kata bila Nabi SAW para sahabat pernah macam kita bincangkan dahulu bila harta Bahrin sampai. So, Rasulullah SAW sembahyang subuh berjemaah dengan para sahabat. Dan para sahabat ramai pada pagi berkenaan. Dia tengok penuh, penuh masjid. Nabi toleh tu lepas sembahyang, toleh masjid tengok penuh orang. Lepas Nabi kata kepada mereka, barangkali kamu sebenarnya dengar harta Bahrin sampai. Ni ramai ni. Diorang kata, betul ya Rasulullah. Diorang tak ada kata macam tidak. Mana ada kami tiap hari sembahyang subuh berjemaah. Hari ini je kau tegur kami. Kan biasa kau tak toleh tak? Tak. Diorang kata, ya betul ya Rasulullah. Nabi kata apa? Angan-angankanlah dan impi-impikanlah. Impikanlah apa yang kamu nak. Mungkin dapat sekian, mungkin dapat sekian. Impikanlah. Semoga Ta'ala berikan apa yang kamu impikan. Tapi lepas tu Nabi kata, wallahi demi Allah, mal faqru aksya alaikum. Bukan kefakiran aku bimbang kat atas kamu. Aku tak bimbang korang miskin. Walakin akan tapi, aksya aku bimbang, antuftahad alaikumud dunia. Akan dibuka untuk kamu ni dunia. Dibuka dunia untuk kamu seluas-luasnya. Sebagaimana dibuka untuk orang sebelum kamu. Lalu kamu berlumba-lumba dengan dunia. Macam mana berlumba orang sebelum kamu. Lalu dunia memusnahkan kamu. Macam dunia memusnahkan mereka. Mana orang sebelum ni kita kata bukan tidak orang kata dijadikan kaum tadi musnah dengan sebab hanya dia miskin. Tapi dia mesti gabung apa? Sombong. Kan? Kebiasaannya sombong. Kan? Dia rasa lebih contoh macam kaum Ad. Kaum Ad, dia ni lebih dengan kekuatan. Kan? Dia mesti ada kelebihan. Untuk dia sombong, dia mesti lebih. Kerana dia kata tanpa kelebihan, dia takkan sombong. Dan bahkan para anbiya, seluruh para anbiya berhadapan, kecuali nabi-nabi yang raja. Seperti Sulaiman dan Daud. Itu yang nabi yang raja, yang pemerintah. Lain nabi-nabi yang lain, semuanya dia duduk bawah, bersama-sama dengan rakyat biasa. Atas dia ada orang lain. Yang pemerintah, yang orang kaya dan sebagainya tak nak dengar cakap ni, itu ada kumpulan yang lain. So, jadi zaman Nuh AS macam tu juga. Nuh AS kata, mereka kaum dia yang ramai-ramai ni degil. Dia tak nak dengar. Dan mereka mengikuti anak-anak dunia di kalangan orang yang lalai daripada perintah Allah Ta'ala. Dan disenang-lenangkan dengan harta dan anak pinak. Pasal orang tu kata, tengok kami tak sembah Tuhan pun, tengok. Kami ada macam-macam. Kamu sembah Tuhan tak dapat apa pun. Jadi orang-orang yang mengikut tadi, dia pun terpersona dan juga terpengaruh. Lalu dia kata, betul juga. Nuh ajak kita, tapi tengok orang ramai ni yang tak sembah Tuhan, elok je. Dia start. So, jadi mana golongan ni golongan penyesat. Ya, tapi dia menyesatkan sebab dia ada kelebihan. Kalau dia tak ada apa-apa, dia nak sesatkan macam mana? Itu sebab dia kena ada kelebihan untuk disesatkan orang. Wahya fi nafsil amri istidrajun wa inzarun la ikramun. La ikrama. Okay? Dia, apa yang dipenuhi oleh orang berkenaan daripada harta, dan juga anak pinak dia, wahya, dan ia adalah fi nafsil amri, pada masa yang sama, istidraj, adalah istidraj. Mana satu benda yang mana Allah Ta'ala jadikan istidraj ini, menjadikan orang tadi dia dapat nikmat, tapi makan kufur. Benda ni bahaya. Yang kita kata contoh kelebihan kita dapat, kadang-kadang benda tu nikmat, kadang-kadang benda tu bahkan membawa kepada musibah. Cuma kita tak perasan. Bahkan kalau dia kata orang tu sedar, dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia kena musibah, dia bersabar, dan dia ingat betul-betul pada Allah Ta'ala untuk setiap aspek kehidupan dia, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia kata ada orang tu lalai, dia dapat macam-macam, betul rasa macam, tak adalah. Contoh macam tak sembah Tuhan, dia makin kaya. Tentang arahan Nabi, makin hebat. Makin lawan Nabi, makin tak ikut sunnah, makin kuat. Kan? Macam nak dalam Islam ajar mandi. Macam orang buat ni. Panggil apa? Orang buat sihir dan sebagainya. Atau macam cik kebal. Dia ada banyak kaedah kebal-kebal ni. Orang Melayu kita suka sangat nak kebal. Tapi tak pakai lama pun. Kan? Dia tak pakai lama benda macam ni. Raib pun tak ada pakai lama. Dah kalau dia raib lintas-lintas jalan raya, orang tak nampak langgar dia kan mati. Kan? Jadi kena ni jugalah. Yang berlaku contoh macam bila orang ni kaedah orang Melayu, tapi jangan buatlah. Dia beramal dengan apa? Najis tu, yang keluar dari punggung dia, the first one yang keluar tu, dia ambil disapu badan, 40 hari tak mandi dan sebagainya. Lepas tu lepas tak buat tu, dia kebal. Kan, lepas macam tu dia kebal. Dan kebal dia tadi tahan lama. Dan bila kebal tu berlaku, di situ tajuk dia. Jadi tadi bukan tajuk dia Tuhan redha. Tapi jadi tadi Tuhan nak suruh dia makin apa? Kufur. So, makin langgar perintah Tuhan, makin berjaya. Makin tak ikut perintah Allah Ta'ala, makin sekian. Maksudnya makin tak bayar zakat, makin kaya. Tapi bayar zakat, macam kurang, tak cukup. Siap. Maksud dia dekat situ yang kita kata istidraj. Kalau anda kata orang tu, kalau anda kata dia tinggalkan perintah Allah SWT, dan dia makin apa?
makin rasa bagus, maka sebenarnya dia sedang menghadapi apa? Istidraj. Tak kira dia siapa sebenarnya. Pasal Allah Ta'ala datang ke istidraj tadi pada siapa sahaja. Ini ada saya dengar sebagian ustaz ni dia kata orang-orang beriman tak kena istidraj, dia kata. Tak kena istidraj. Yang kena ni orang kafir je. Ini masalah lah kita kata. Kerana kesilapan faham ni menyebabkan kadang-kadang dia orang khayal dengan diri sendiri tau. Memang dah. So, dah naik bila datang berapa ni kan rasa besar diri, dah menang lah, syaitan menang lah. Apa tak menangnya? Bahaya Di istidraj ni dia kata, jadi apa yang berlaku pada golongan yang ingkar perintah Allah Ta'ala tu, itu pada masa yang sama dia ada istidraj. Dan juga apa? Inzar, penangguhan. Istidraj dan juga penangguhan. Bukannya ikram, bukan pemuliaan. Bukannya pemuliaan. Dan ini kita sebut berkali-kali, kita kata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menzahirkan kepada manusia ini dengan sayang dia bagi harta banyak. Atau benci dia bagi merempat. Tak ada. Bahkan kita kata yang paling besar adalah sayang Allah Ta'ala tadi orang tu akan tenang. Benci Allah Ta'ala pada orang tu dia resah gelisah. Tak pernah tenang. Harta ada, bimbang anak kena colik. Harta sekian. Habis. Kan jalan-jalan takut orang. Kan takut orang curi, takut orang rompak. Rumah tu grill tebal ni. Bukan apa, bukan besi biasa. Panggil apa? Rock iron. Ni pukul tak lut kan. Lepas tu dia kata bakar rumah dia dengan dia tak keluar. Kan, ini kita kata masalah. Ni kan contoh macam apa? Baru dengan alam lah, CCTV lah dan sebagainya. Last kali apa? CCTV tu dia buat benda tak senang dalam rumah, korek hidung pun tangkap juga dalam tu. Jadi konsep ni sebenarnya ketenangan tadi bukanlah benda yang boleh cari dengan harta. Itu confirm. Pasal banyak orang yang kita kata yang miskin tapi kita tengok macam saya ingat dulu waktu saya tinggal di Perak saya belajar tu. Dia orang kat sana, ustaz yang mengajar kita orang tu, gaji dia 2.5 je. Tahun 94, 95, 94. Okey. 92, 93, 94. 95 saya balik KL. Ustaz tu gaji 3.5 je. Tapi happy je hidup. Tak ada tak cukup. Itu tajuk dia. Cost of living tu rendah ke orang ataupun orang tu qanaah. Dia beza. Orang tu rasa cukup ke ataupun cost of living. Pasal ada orang zaman kita sekarang ni, dia punya gaji tu 10,000 pun dah tak cukup lagi. Apa yang kurangnya? Kadang-kadang semua benda dia ada, pun rasa lemah lagi, tak cukup lagi. Datang hutang tu datang mana? Tiba-tiba melompat daripada langit ke dia tantangan? Dia soalannya apa? Dia tantangan ke? Ataupun benda tu hutang diri pun satu hari, hutang kena kepala dia. Ke dia tantangan? Itu masalah dia. Masalah sekali pasal apa tau? Pasal orang yang kita manusia ni, bila dia tak tahu hubungan dengan Allah Ta'ala, dia nak meredhakan manusia. Nak orang ni pandang, nak orang ni pandang, nak orang ni pandang. So last kali dia kejar status. Contoh macam ada trend pakai handphone canggih. Kalau tak ada macam, apa salah pakai 3310. Kan dia jadi macam, apa jadi pada aku ni? Dia jadi macam hilang. Sedangkan benda berkenaan tak menjadi tajuk di sisi Allah SWT. Kamu pakai apa sekalipun, untuk mardhatillah, pakailah. Kan, as long as boleh ni. Saya ingat, kan, kat Malaysia ni sekarang melampau kan. Ini handphone ada game lah sebagainya kan. Sebenarnya kalau ikutkan, saya ingat tahun 2005. Saya first pakai handphone tahun 2005. Lewat gila. Mesti kata lewat gila. Itu pun pasal persatuan pelajar bagi saya suruh pakai. Persatuan pelajar kata, kau nanti hilang, kita nak cari payah. Ambil ni. Persatuan pelajar bagi. Prepaid saya bayar ni lah. Tapi SIM card dan handphone tu diorang sediakan. Mana diorang bagi baru saya pakai. Sebelum tu, mana? Keperluan bendanya. Tapi masalahnya dah ada telefon 24 jam. Tak telefon mak 24 jam pun. Kan? Macam dia kata mak kita, ini bagus untuk berhubung. Lepas tu adik-adik kita putuskan silaturahim pun. What's the point? Kan? TV canggih ada boleh Skype lah. Boleh sembang lah dan sebagainya kan. Tapi in the end, tak buat pun. Kan last kali buat kerja lain. Itu konsep dia faham tak? Kadang-kadang benda tadi diangan-angankan kita. Kononnya akan sekian, kononnya. Tapi bukan mardhatillah. So kena fikir betul-betul. Bagaimana seorang manusia tu bila dia beli barang dan sebagainya. Dia kena tahu kenapa. Pasal dia kata kerana kehidupan dekat dunia ni, status dia tadi, banyak gaji dia dan sebagainya, benda tu bukan menjamin kebahagiaan dia. Macam kan dia terang dulu. Duduk dengan orang kaya ni, lain dia punya perbincangan. Kaum miskin ni, anak tak cukup lah, belanja lah, tak sekian-sekian. Orang kaya ada juga perbincangan dia. Tahu apa dia? Berapa kali bypass? Tak saya ini betul ini. Bukan saya reka. Salah kalau reka-reka cerita yang ni. Saya pergi tu pun,
Alah, Dr. Hamid Arsyad kan, rumah dia saya ceramah sekali. Jadi pergi, dengar ada orang sembang ni. Yang seorang tu datang pakai tongkat, yang seorang tu datang duduk. Lepas tu dia duduk. Dia berapa kali dah? Air 2 kali dah. Hebat. Kan? Dia kata air 2 kali. Oh ini air tengah fisio lagi ni. Mana perbualan dia adalah benda tu. Kalau hidangkan kambing. Kan kambing bakar dan sebagainya. Tak boleh makan. Yang boleh makan siapa? Orang miskin lah. Yang ustaz miskin ni, yang duit tak banyak ni, makan lantak-lantak. Yang diorang tak boleh makan. Kan? Tengok kambing tu je, dia helio, tak boleh makan. Macam mana? Faham tak? So konsep dia sekarang ni, manusia ni, setiap kenikmatan Tuhan beri pada dia, cukup. Cuma kena fikir. Belajar mensyukuri nikmat berkenaan. Kadang-kadang kita mengejar benda tak pasti, mengejar tak tahu kenapa. Kan? Dan kita pusing. Pening kepala, mana nak cari duit untuk dapatkan benda sekian. Sedangkan apa yang ada di tangan kita tu dah cukup. Tapi kita rasa tak cukup lagi. So Allah Ta'ala jadikan kita makin tak cukup. Sentiasa tak cukup. Dan ini kita kata masalah apa? Solat duha. Mana Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia, bukan maksud dia jadi kaya. Maksud dia rasa cukup, dia rasa kaya diri dia. Macam Nabi kata al-ghina nafs. Kaya tu lagi kaya jiwa. Kekaya ada semua benda boleh beli macam tu. Banyak orang boleh beli barang macam tu, tapi tengok hutang banyak juga. Betul? Okay, in the end sebenarnya manusia ni, kebahagiaan tadi itulah nilai sebenar. Kalau tak ada redha dengan dia, sayang dia, Allah Ta'ala beri kelapangan kehidupan dia. Walaupun dia punya gaji mungkin kecil, pendapatan dia kecil, kehidupan dia rumah tak besar dan sebagainya, tapi dia happy, gembira. Tapi kalau dia kata sebaliknya, bila dia dapat kenikmatan tadi, dia rasa itulah status dia sepatutnya, tapi in the end benda tu adalah musibah besar yang dia tak perasan. Macam saya terangkan dulu masalah rumah kan. Kalau rumah kecil, apartmen kecil kan, gaduh-gaduh suami isteri, mungkin kejap lagi tenung ke, nampak rasa sejuk balik. Tapi bila dapat rumah besar, kan 2 tingkat, bila gaduh-gaduh, laki duduk bawah, bini duduk atas. Lepas tu laki keluar, bini balik, laki keluar, tak nampak muka. So in the end jadi clash terus. Banyak berlaku kes macam ni. Ini bukan benda main-main, benda realiti dalam masyarakat. Mana duduk dekat, mana ada perkahwinan 8 tahun, tahan. Duduk apartmen kecil, tahan. Tak ada masalah. Dia tak ada anak, tak ada apa, tahan. Tapi lepas pindah ruang besar, tak boleh tahan. So apa? Sebab dah hilang. Dia tak boleh, eye contact tu hilang lah. Tak ada eye contact lagi di antara mereka. So jadi, nikmat ke musibah benda dapat tadi? Kita tahu. Sebab Allah Ta'ala bukan sayang kita dengan diberi limpah macam-macam benda daripada kenikmatan macam tu. Duniawi. Bahkan ketenangan itulah benda utama yang dicari. Bukannya masalah duniawi. Maksud duniawi tadi bukan benda yang menjamin kebahagiaan kita. Benda kita duit ada tapi tak boleh pakai. Kan? Allah Ta'ala tarik nikmat kaki. Kan duit ada tapi tak boleh nak memandu kereta. So, tak boleh juga. Kalau duit ada tapi hilang rasa. Isbat tu hilang. Makan-makan semua tawar je. So, apa jadi? Orang makan senyih kan, perlu makan sedap makan. Tapi kita makan-makan tak rasa apa. Semua kena tawar. So, maksud dia nikmat tadi dah hilang. Maksud dia, dan lepas tu kita akan rasa makin kurang. Bukan makin cukup. Faham? So, konsep dia sekarang ni maksud dia dalam perkara ni, mana apa-apa yang diperolehi. Macam berlaku pada kaum Nuh tadi, orang yang menyesatkan kaum Nuh tadi, kalangan orang-orang yang, pembesar-besar mereka ni, semua mereka tunjukkan, korang ikut Nuh buat apa? Kan Nuh AS ajak korang, tengok, kami tak sembah Tuhan, tak sekian pun, tengok, harta kami banyak, anak kami ramai. So, orang yang bawahan dia apa? Terpengaruh dan macam, betul lah, tak boleh sembah pun tak apa. Ini cara mereka sesatkan. Sedangkan benda yang mereka perolehi, yang jahat tadi, diperolehi tadi sebenarnya bukanlah benda sebagai pemuliaan Allah Ta'ala, tapi ia adalah apa? Musibah. Musibah untuk dia. Walihada qala, dan kerana ini Allah Ta'ala berfirman, dalam tajuk ni mengatakan Nuh kata apa? Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti kaum aku ni, Allah, apa aku terangkan dengan mereka macam-macam. Aku dakwah pada mereka dengan macam-macam cara. Mereka mengikut orang-orang yang tidak menambah. Lam yazidhu, tak menambah pada dia. Maluhu, harta dia, dan wawaladuhu dan juga anak dia. Illa khasara, kecuali kerugian. Wa quri'a, dibaca juga wawuldahu. Dan juga anaknya. Wawaladuhu, wawuldahu. Dia dengan dom dan dengan fathah. Dua-dua boleh baca, tak ada masalah. Kedua, semua maksud dia adalah sama. Maksud dia adalah sama. Ini cara pembacaan. Memang kalau dia kata orang tu baca, dia akan macam payah sikit kalau ikutkan petak biasa. Jadi, taba'uhum lam yazidhum maluhu. Kan dia macam nak tarik balik. Dia nak macam wawaladuhu. Dia nak sebutan tu berat. Jadi ada yang bacaan yang lain yang berikan air ringan. Mengikut kabilah-kabilah Arab yang biasa. Actually memang kabilah-kabilah Arab banyak yang macam cara bacaan mereka tak sama. Macam kita kata alaihim, jadi alaihum pun ada. Itu biasa. Mereka tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut alaihim. Suruh 10 kali dia cakap, dia mesti alaihum.
Fihim, fihum. Fihim, fihum. Dia tak akan tukar. Sepasal dia biasakan dengan lafaz berkenaan. Itu panggil yang kiraat-kiraat tu berdasar pembacaan tadi, macam tu. Cara sebutan, cara lafaz. Tapi makna tak akan berubah. Faham Jadi mana maksud Nuh AS dalam ayat ini mengadu pada Allah SWT berkenaan kaum dia mengikuti orang-orang yang tidak menambah pada harta dan juga kaum dan juga anak pinak mereka kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat perancangan dengan perancangan yang besar, yang hebat. Mana memang kita kata kaum dia yang menyesatkan tadi, dia sesat, yang menyesat tukang sesat tu. Dia kata dia telah merancang membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Berkata Mujahid, kubbara ay azima. Kubbar besar itu azim, hebat. Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, al-kabira, maksud dia besarlah, besar. Dan maksud dia wal makna fi qawlihi, dan makna pada firman Allah Taala itu, wa makaru makran kubbara, dan mereka merancang membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar, ai bi atba'ihim. Terhadap mana? Terhadap pengikut-pengikut mereka. Fi taswilihim lahum bi annahum 'alal haqqi wal huda. Dengan bahawa dengan apa penipuan taswilihim. Sawwala, mana mereka perhiaskan untuk orang-orang yang ikut tadi bahawa mereka ni di atas kebenaran dan di atas petunjuk. Mana tengok, tak ikut Nuh pun tak apa, korang boleh kaya. Tengok ni duit, ni sekian. Mana dia kerahkan harta dan sebagainya untuk supaya pengikut-pengikut tadi terus kufur. Dan ayat ini sebenarnya macam beritahu pada kita bahawa orang-orang yang bukan Islam ataupun orang-orang yang kafir, dia sentiasa mengerahkan harta mereka untuk menyesatkan manusia. Macam zaman kita sekarang lah. Kan filem-filem yang ditayangkan di dalam layar, tak kira yang Korea ke yang apa. Actually benda berkenaan, duit tu banyak. Dihabiskan untuk bayar pelakon ke, untuk bayar sekian ke, duit tu kos tu cukup tinggi. Kan pemasaran, marketing dan sebagainya. Tapi diorang sanggup habiskan duit berjuta-juta untuk benda berkenaan. Kan untuk contoh macam media massa dan sebagainya kan, cara mereka sebarkan maklumat tadi dahsyat. Tapi kita lihat kalau orang Islam ni bila time buat baik sikit-sikit je. Tak apalah, sikit je. Kan kalau orang yang bukan Islam ni, dia sekali nak buat benda satu projek untuk menyesatkan umat Islam ni, projek dia cukup hebat. Kan? Sekali projek tu juta-juta dia main. Dia buat juta-juta. So konsep ni kita katakan kadang kena dia perhatikan oleh siapa yang mempunyai kelebihan yang Allah Taala berikan. Perhatikan balik, adakah kita sedang menunaikan apa yang Allah Taala berikan adalah hak harta yang kita miliki. Kalau dikata kita dah tunaikan, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak tunaikan lagi, jaga-jaga. Pasal itu di antara benda yang bermusibah kepada kita. Kerana dalam ayat ni Allah Taala kata orang-orang yang buat jahat tadi sesatkan manusia yang lain dengan cara apa? Pengerahan macam-macam. Dan supaya orang yang duduk bawah dia rasakan orang atas kebenaran. Ini saya MLM lah. Tahu MLM? Tahu MLM? Tahu? MLM multi-level marketing. Dia kadang dia pilih seorang. Dia actually buat benda tu, dia buat sekian kan. So syarikat tu, dia akan gunakan, contoh macam kita kata, dia nak kata produk dia bagus, tengok orang jadi kaya, betul jadi kaya, tapi tak kaya pun sebenarnya. Terus apa? Dia pilih seorang. Dia ambil daripada ramai-ramai itu seorang, dia bagi macam-macam. Bagi kereta, bagi sekian, bagi sekian, bagi sekian. So lepas tu, dia highlightkan orang ni, dia jajilah satu Malaysia. Dia bawa. Tengok orang telah berjaya. Diamond apa? Dia ada diamond, emerald atau benda-benda entah. Saya ada sekali saya temankan orang. Pergi diorang punya perjumpaan tu. Dekat hotel mana tak ingat dah. Dekat Bandar Tun Razak kot sekali tu. Waktu diorang macam bila apa diamond, semua bangun tepuk tangan. Aku macam apa hal? Yang kacau yang lain kau bangun buat apa? Tapi ibu dia tu dah dia highlightkan. Tunjuk kereta orang tu pakai apa, tunjukkan sekian. Tapi seorang tu je, ini cara marketing. The way of marketing macam ni adalah marketing yang sama dibuat oleh kaum Nuh dahulu. Nak kata, tu saya ikut Nuh. Tengok, orang tak ikut Nuh, apa dapat pada mereka? Diorang kerahkan harta banyak untuk benda macam ni. Macam zaman kita sekarang ni kan, orang-orang yang tak ikut perintah Tuhan ditunjukkan, tengok, tak apa. Macam Freemason buat dia angkat orang kaya mengejut. Tak tahu tiba-tiba kaya je. Di tanah Arab ramai macam ni. Mana orang tu tak tahu siapa, background keluarga, tak tahu apa dan sebagainya. Tiba satu hari, dia jadi pemilik hotel. Hotel yang paling mahal di ni. Tak tahu siapa. Background tak tahu hidup mana, tiba-tiba tak tahu dia adalah orang yang diberikan penghormatan dan sebagainya. Dahsyat. Cara mereka pilih. Dan cara ni untuk supaya tunjuk. Orang ni, tengok baik dengan kami, tengok apa jadi kami beri pada dia. Dan tengok orang ni tak ikut cakap kami, tengok apa jadi. Dia buat macam tu. Ada yang kata ini style Dajjal lah. Yang siapa-siapa yang berpegang dengan pendapat bahawa Dajjal tu adalah satu sistem, bukannya makhluk yang berjisim,
Maka dia kata inilah Dajjal. Tapi sebenarnya kita kata dalam hadis Nabi kata Dajjal dengan bentuk jisim, kita kata jisim lah. Nabi tak kata benda berkenaan datang dalam sistem. Tapi ini mungkin anak ada Dajjal sebelum Dajjal yang betul, ada Dajjal lain. Ini satu Dajjal dia. Cara mereka buat. Macam di negara-negara Eropah dan sebagainya, itulah dia buat. Macam kalau di kawasan Asia Tenggara ni, macam Singapura dan sebagainya kan, dijadikan sebagai hub. Semua sekali masuk Singapura dulu. Hantar benda-benda mesti lintas Singapura dulu. Kenapa mesti Singapura? Kalau ikut port besar, bukan Singapura besar lebih besar. Tapi kenapa mesti hantar dekat dia? Maksudnya barang elektronik tuan-tuan beli kan, semua kena lintas Singapura dulu. Tahu tak? Semua, everything. Barang komputer daripada China ke mana mesti lintas Singapura dulu. Tak lintas Singapura tak boleh. Kena masuk port situ. Kenapa soalan? Ni cara mereka nak kayakan supaya tengok. Singapura tak ikut cakap Tuhan, tak ikut perintah Tuhan, tengok apa jadi pada dia. Macam tu cara dia. Ni cara sering dibuat. Mana zaman Nuh AS dahulu dah dibuat. Dan digunakan untuk supaya manusia ni tinggalkan. Mana contoh macam tadi, sekular kan. Singapura tak pegang dengan agama. Tengok dia orang kaya. Tapi lepas last sekali bila pegang pendapat sekularisme tadi, last sekali anak tak cukup. Kan anak sekarang tak cukup dan sebagainya, kelang kabut. Mana golongan tua ramai, anak tak ada. Mana nak cari anak tahu? Itu jadi hilang-hilang anak dan cari kat Singapura. Mana benda jadi kes. Sekarang ni mereka terpaksa bergantung dengan tenaga luar. Ni kalau siapa rasa tenaga mahir kan, rasa pandai sikit, pergi apply. Minta kerja kat Singapura. Memang lepas. Pasal mereka kekurangan tenaga mahir. Pasal ramai orang dah tua. Budak muda tak ada. So, jadi konsep yang apa berlaku sekarang ni sebab mereka sekular. Mana mengasingkan agama dengan pentadbiran negara. So, jadi benda ni menyebabkan mereka gagal. Kita sekarang ni, kalau dia kata kita ikut mereka, kita akan gagal juga. Kita pun pernah ada perancang keluarga Tahun berapa tu? Siapa ingat? Siapa? Iyalah soalan sekarang ni. Kita pernah buat tak soalan benda tu? Tak buat pun. Pasal apa? Pasal di sini ada teguran daripada para ulama'. Kalau sana tak ada ulama' nak tegur. Faham tak? Jadi benda tu dijalankan betul-betul. Bahkan siapa ada anak lebih tak diberikan sekian. Sekarang terbalik. Siapa ada anak lebih, diberikan prioriti, dapat rumah, prioriti untuk semua sekali. Siapa tak ada anak, dia tak ada prioriti. Jadi benda terbalik. Kita sekarang ni asalnya benda pasal kita belajar dalam Islam, anak itu rezeki dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita. Mana kita bekerja banyak mana dan sebagainya, Allah Taala akan berikan. Bukannya kita macam tak usahlah kita letak had anak kita banyak mana. Jadi itu rezeki Allah Taala. Ada orang tak ada anak langsung. Tapi kita boleh sekat. Jangan bagi anak. Kalau membahayakan ibu, betul. Saya kata membahayakan ibu berkenaan atas alasan apa? Boring lah. Nanti budak ni banyak, nanti payah nanti. Nak kena beli makanan lagi, nak kena lampin lagi. Jadi itu di antara kabair sebenarnya tau. Mana kita sekat anak tadi, seolah kita percaya bahawa semua sekali takdir tangan kita. Bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya Baik. Dia kata apa? Kama yaquluna lahum yaumal qiyamati, sebagaimana mereka akan berkata pada golongan berkenaan pada hari kiamat. Ni golongan yang menyesatkan. Okey? Yang orang-orang yang disesatkan akan berkata pada orang yang menyesatkan pada hari kiamat nanti. Dalam surah Sabah ayat 33. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan yang jadikan kami sesat ni adalah apa? Tipu daya siang malam yang korang buat, dia kata. Iz ta'murunana an nakfura billah. Ketika mana kamu perintahkan kami supaya kufur dengan Allah. Wa naj'ala lahu andada. Dan supaya kami jadikan untuk Tuhan, untuk Allah Ta'ala, sekutu-sekutu. Sekutu. Dan kami buat macam mana kamu perintahkan, kamu ajak kami buat. Ni benda-benda macam ni kita kata, tapi kena ingat kata-kata ni dia kata-kata daripada apa? Daripada ahli neraka yang tak boleh keluar dari neraka pun. Faham tak? Bukannya maksud dia bila hari akhirat nanti kita boleh salahkan pemimpin kita, orang menyesatkan kita dan kita dapat faedah. Tak ada faedah. Allah Ta'ala cuma menceritakan dalam tajuk ni, dalam contoh macam surah Sabah 33 tadi, untuk gambarkan bahawa di hari akhirat nanti yang mengikut, yang the follower akan salahkan apa? Orang yang diikut. Dia akan kata, koranglah buat macam ni, koranglah sekian, tapi benda tak berfaedah. Pasal dalam neraka, sama-sama dalam neraka, macam orang dalam jail, duduk kena tangkap, kan? Dia lah ajak saya. Tapi anda dalam neraka, dalam penjara, tak guna. Cakap pun mahkamah dah jatuh hukuman, anda duduk dalam tu je lah. Tak ada beri kesan apa-apa. So, jadi konsep yang sama, berlaku hari kiamat nanti, macam contoh dalam ayat berkenaan, dia kata, bal makrul laili wan nahar. Bahkan sebenarnya, adalah tipu daya siang dan malam. Tipu daya siang malam. Ketika kamu perintahkan kami supaya kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya kami jadikan untuk dia sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu dan kami buat. Tapi ingat, bila benda itu dibuat, bukannya bila hari akhirat nanti,
Okey, kamu kena tipu Okey, tak apa, tak apa. Tak ada. Jangan ingat bahawa di hari akhirat nanti orang yang ditipu akan terlepas kerana dia kena tipu. Sebab setiap manusia ini diberikan oleh Allah SWT apa? Pendengaran, penglihatan dan akal, alat-alat belajar. Dan setiap orang dengan kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala tadi, dipertanggungjawabkan dengan akal dia, supaya dia lepaskan diri daripada perkara tipu daya tadi. Kalau dia ikut juga, dia kena. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Ahzab. Dalam surah Ahzab kan. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini berkenaan dengan orang-orang yang mengikut kata pada orang yang mengajak pada mereka untuk buat benda berkenaan. Dalam surah Sabah, dalam surah Ahzab, Kita dia buka Jadi dia penjelasan bahawa memang apa golongan yang mengikut, bahkan syaitan nanti pun ayat masalah. Dia antara ayat terakhir surah Ahzab. Kita buka Jangan cari Nak cepat boleh tapi kena buka buku lain. Tak nak buka buku lain. Baik, jadi dalam ayat berkenaan tak nyatakan yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari di mana dibolak-balikkan muka mereka di atas api neraka. Mana hari yang akan bercakap, yang kita dengar perbualan ni, hari di mana orang tu dibolak-balik muka di atas api neraka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya laitana mereka berkata, alangkah baiknya ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kalau kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sehingga kami mentaati pemimpin kami. Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. 66 sampai 68. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana dibolak-balikkan muka mereka di atas api neraka. Wa yaqulun mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya kalau kami dahulu ata'na Allah wa ata'na Rasulah, kalau kami taati Allah dan taati Rasul. Memang Allah Ta'ala dah perintahkan, Nabi perintahkan juga, tapi kami tak ikut. Dan mereka berkata apa? Ni ahli neraka cakap. Wa qalu rabbana, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sehingga kami taati pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka sesat kami jalan. Tak sepatutnya kami sambut tahun baru, tapi diorang ajak juga kami supaya bersorak. Contohnya lah, ni contoh kan. Pasal benda ni actually benda pelik. Benda tu, kalau dalam Islam, kita umat Islam, kalau benda mungkar, maksudnya benda-benda bid'ah, benda diada-adakan dalam Islam, direka, kita disuruh tegur, tinggalkan jangan buat. Mana bahkan kalau orang lain buat, kita kata jangan buat. Nabi tak ajar benda berkenaan. Kita disuruh supaya menyekat, supaya orang ramai daripada buat benda berkenaan. Sekarang ni benda dalam agama Kristian, yang benda tadi dah dorang dengan kitab dorang dah selewengkan. Sambutan berkenaan pun dorang pun tak tahu kenapa dorang sambut. Kau tanya dorang kenapa dorang sambut, tak tahu. Kalau contohnya macam perkataan Disember. Tahu Disember? Dalam bahasa Greek, tahu maksud dia apa? 10. November tahu apa? 9. Kita baca sekarang Disember bulan 12. Okay. Tapi sebenarnya Disember tu kalau ikut Greek sebenarnya adalah 10. Konsep faham Pasal diorang dahulu sebenarnya apa orang-orang Greek dia namakan apa bulan-bulan dia berdasar pada nama Tuhan dia, nama dewa yang dia sembah. Macam Mars kan, Maris kan, apa Januari dan sebagainya, itu ada nama dewa-dewa mereka. Tapi benda tu termasuk samalah sekaligus. Dan kalau kita kata atas dasar contoh macam Christmas dan sebagainya, benda tu tadi adalah bukan daripada agama itu sendiri pun. Dan bahkan untuk mengatakan hari tadi ada kena sambut, kena wishing Happy New Year dan sebagainya, tak perlu ada. Tapi kita ikut juga. Kenapa? Ada orang kata boleh ustaz. Tengok ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, orang yang di hari akhirat nanti, bila masuk neraka, dia akan kata, inna ata'na sadatana, sebenarnya kami ya Allah, taati pemimpin kami, wa kubaran, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka sesat kami jalan. Maksud dia, walaupun pembesar tadi sesatkan, pemimpin tadi sesatkan, anda tidak ada jawapan untuk kata apa? Ya Allah, kami ditipu. There's no alasan, no excuse bahawa kita kena tipu. Pasal setiap manusia ni diberikan akal,
anda kena belajar, jangan tinggalkan belajar dan juga anda kena tahu kenapa anda buat. Ni kadang kenapa buat tak tahu. Dan orang kata hari ni sekian. Dan actually kalau dia kata dari segi sambutan pula, dia kata apa bahkan tahun Masihi tu sebenarnya diletakkan 400 tahun lepas Isa alaihissalam, 4 kurun. Lepas Isa baru diletakkan. Diletakkan berkenaan dengan tajuk tahun Masihi ni. Dan bahkan tahun Masihi ni tadi kalau kita kata dia actually tahu kan dia sebelum Isa lahir dia letak apa 10 years BC before Christ. Kan atau 400 BC before Christ, sebelum Isa, sebelum Al-Masih. Tapi lepas daripada Isa lahir, dia tak lepas AC tau. Kan after Christ. Tahu dia letak apa? AD. AD. Tahu AD tu apa? Ha? Bukan. Anno Domini. Anno Domini maksud dia Year of Our God. Tahu orang kita macam, oh yeah, Happy New Year. Why? Tapi yelah. Tapi orang buat ustaz nak macam mana? Orang buat, anda ikut siapa suruh? Soalan. Tapi trend, orang buat, anda ikut siapa suruh? Kita ada Islam tak ada suruh ikut. Jadi kita tak ada, kadang-kadang tidak ada orang kata apa, satu saf, orang kata pride. Kita ni sebagai seorang Muslim, berbanggalah anda dengan Islam anda. Yang pergi lari pergi ikut orang ni melompat, kita melompat, orang ni K-pop, kita K-pop. Apa hal? Kenapa? Kan ada budak tanya saya, ustaz tapi kalau ikut trend tak salah kan? Saya tak ikut trend dia kata. Dia jadi kalau kita macam perbahasan para ulama berkenaan akhlak dia kata apa? Jadi macam ikan yang hidup. Ikan yang hidup di lautan, selagi mana dia hidup dia tak masin. Tapi lepas dia mati, baru dia masin. Mana selagi mana dia hidup, jiwa dia hidup. Dia hidup, ikan tu hidup, dia tak dapat dimasuki oleh garam tu. Tapi lepas dia mati, garam tu akan meresap dalam daging-daging dia. Macam juga manusia ni kalau dia hidup, maka dia dapat contain diri dia daripada segala anasir yang luar. Saya kan dia kata jiwa dia mati, masuk apa? K-pop masuk dia rambut dia ni. Datang Beckham cacak, dia cacak juga. Kenapa tak tahu? Datang nanti GQ dia cukur sini. Datang sekian dia toncam sini. Datang sekian dia merah sini. Apa hal? Kenapa? Kan Muslimkah anda dengan cara berkenaan? Pasal bahagian Nabi SAW menyatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Maksudnya menyerupai satu kaum, maka dia golongan mereka. Dan kita bagi alasan kata saya ditipu, saya tak tahu. Pasal anda diberikan akal. Nak menyaga dan sebagainya, hafal. Kan barang ni, produk ni baik, bagus. Dia hafal. 3 bulan kursus. Lepas tu, dia letak dekat mana-mana, dia boleh bagi semua orang beli barang dia. Tapi Islam yang dipegang oleh dia sejak lahir, kan, sejak kecil, tak pernah dia tahu nak sampai ke orang. Islam tu apa? Ada, dia tanya ustaz saya. Itu biasa berlaku. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita kata kadang-kadang kita rasa responsibility tadi kita boleh salah kepada orang lain. Tak boleh. Anak pada mak bapak pun tak boleh. Mak bapak anda sesatkan anda, ada tempoh dia. Dari kecil, okey. Tapi lepas daripada anda balik, cukup umur, dan berakal, anda dipersoalkan dengan tanggungjawab anda. Mak bapak anda akan bersalah kerana tak ajar dari kecil. Tak ajar solat dan sebagainya, dia salah. Tapi lepas sampai umur balik, maka mak bapak anda lepas tak dipersoalkan dah. Anda dipersoalkan masing-masing. Tadi kita kata macam, tapi mak bapak saya yang tak ajar saya semayang. Dah umur 60 tahun. Pakcik kenapa tak semayang? Mak bapak saya tak ajar pun. Ini nama dia kurang ajar nama dia. Kan? Anda dah 60 tahun pun dia cakap macam tu pasal mak bapak tak ajar. There's no such thing Dia tak ada bangau-bangau. Tahu bangau-bangau? Jangan jadi bangau-bangau. Asyik salahkan orang je. Sebab kita kata betul, orang yang menyesatkan kita berdosa, bersalah. Pemimpin kita ajak kita sambut tahun baru. Salah, dia salah. Tapi kita jangan ikut. Pasal kita dipaksa pun ada orang angkat senapang. Siapa tak keluar rumah sambut tahun baru kami tembak. Ada. Yang pergi keluar juga melompat Ustaz. Best Ustaz bercun. Aku tak masalah tu orang ni. Fireworks. Allah, banyak benda lain. Beli fireworks main di sini depan rumah. Bakar api, bakar dapur rumah tu. Nyalakan depan rumah. Ngarut-ngarut je. Kan? Kena faham. Pasal benda ni tadi ada tajuk keagamaan. Bila ada keagamaan, anda ditegah oleh Islam daripada mengikuti benda tersebut. Nabi ada cerita. Nabi ada katakan bahawa kamu pasti akan ikut cara hidup orang sebelum kamu. Jengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sehingga kalau mereka masuk lubang biawak, kamu akan ikut. Para sahabat kata, Yahudi dan Nasrani ke ya Rasulullah? Nabi kata kalau bukan mereka siapa lagi? Paman. Siapa lagi Nabi kata? Tapi bukan maksud Nabi redha benda tersebut. Nabi kata itu satu trend yang akan berlaku di akhir zaman. Tapi bukan maksud Nabi kata, kamu tak boleh buat apa dah. Nasib kamu lah. Itulah jadi kepada kamu. Terima je lah, redha. Kalau Rasulullah tu kata, umum balua. Mana bala dah meliputi, maka kita jadi sama. So, tak boleh lari. This is not such thing. Pasal anda apa? Pilihan masih di tangan anda. Untuk pergi atau tidak, anda masih
bertanggungjawab. Untuk lihat atau tidak, anda bertanggungjawab. Untuk dengar atau tidak, anda bertanggungjawap. Yang kata macam, ni salah dua orang ustaz, dua orang yang sasat kami. Jangan. Pasal dalam neraka ni betul akan bercakap, tapi dalam neraka. Ahli neraka ni bolak-balik atas api, dia akan cakap, alangkah baiknya kami taati Allah dan taati Rasul. Wahai, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami taati pemimpin kami dan pembesar kami. Mereka sesat kami jalan. Lepas tu dia sambung lagi, dia kata apa? Rabbana atihim bi'afain min azab. Datangkan mereka 2 kali ganda azab. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Engkau dah jadi ahli neraka, kau doa pula orang untuk supaya masuk neraka lagi teruk dari kau. Kan? What's the point? What's the point? Ada puas hati. Tak ada benda pun. Dia semua such thing. Faham tak? Jadi asasnya dia kata, bila manusia tu tadi diberikan apa benda kebaikan dan sebagainya, nilai balik benda tersebut. Dan dia bahkan mereka berkata apa? Dan ayat ini Allah kata, wa lihadza qala hahuna, untuk bagi tahu bahawa tipu daya tu berlaku daripada kalangan satu kumpulan manusia kepada kumpulan yang lain. Wa makaru makran kubara, dan berkata Nuh alaihi salam, dan mereka membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Wa qalu, dan mereka itu musuh besar dan kaum aku ni kata, la tadarunna alihatakum, jangan kamu biarkan tuhan-tuhan kamu. Wala tadarunna wadda, jangan kamu biarkan wadda. Wala suwa', jangan juga suwa'. Wala yaghus, jangan tinggalkan yaghus. Wa ya'uq, dan jangan tinggalkan ya'uq. Dan nasra, dan juga jangan tinggalkan nasra. Ini sebut kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 nama berhala yang disembah oleh kaum ni pada waktu berkenaan. Wa hadhil asma' asnamihim, dan ini ada nama-nama berhala mereka. Mana pembesar-pembesar tadi yang ada harta dan juga anak pinak yang ramai tadi, dikerahkan cara supaya orang ramai jangan tinggalkan berhala-berhala tadi. Jangan tinggalkan. Inilah budaya kita. Inilah pegangan atuk nenek kita. Walaupun Nabi ajar lain, jangan ikut. Ini kadang masyarakat kita pun ada pegangan macam ni. Kan? Tapi kita Melayu buat macam ni. Soalan sekarang ni, Nabi ajar tak? Kalau Nabi tak ajar, jangan buat lah. Kita kena berpegang dengan benda ni. Siap pegang apa pasal? Kenapa nak pegang lagi? Dan ini adalah nama berhala mereka. Yang mereka dahulu sembah ia. Hadi asnamihim. Ini adalah nama berhala-berhala mereka. Allati kanu ya'budunaha, yang mereka dahulu sembah ia. Min dunillah, selain dari Allah Ta'ala. Ini nama-nama 5 berhala yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Baik. Rawal Bukhari. Setelah beliau Imam Bukhari Imam Bukhari riwayatkan hadis berkenaan tajuk nama ni. Rawal Bukhari. Setelah beliau Imam Bukhari. Ada Ibn Abbasin. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Saratil awsanul lati kanat fi qaumi Nuhin fil Arabi ba'du. Dia kata telah menjadi berhala-berhala yang dahulunya pada kaum Nuh. Jadi kat mana? Jadi pada kaum Arab, orang-orang Arab. Ba'du, sesudah itu, sesudah Nuh alaihi salam punya kaum dimusnahkan, berhala-berhala mereka jatuh ke tangan orang-orang Arab lepas tu. Mereka temui balik. Bahkan ada nama-nama orang yang mula-mula temui balik berhala-berhala ni. Amal waddu. Okay? Wad fakana likalbin bidaumatil jundal. Dia disembah ataupun dijadikan, dimiliki oleh kabilah kalb di Daumah Jundal. Satu kawasan di kawasan kawasan tanah Arab tu. Saya tengok tadi dalam peta tu, nak terang pun sekarang ni payah juga sebenarnya. Nama tempat tu. Ni gambar tempat Daumah Jundal ni. Dia ada kubu, ada sekian nama tempat dia. Dia kata tempat ni terletak lebih kurang dalam 1220 km daripada Mekah. Bukan, Awad tu nama berhala. Nama Daumah Jundal tu nama kabilah yang simpan, tempat di mana diorang simpan berhala berkenaan. Kampungannya. Kejap lagi terangkan, tak habis. Dah ambil mana itu terangkan. Lepas ni, okey. Wa amma suwa', adapun suwa' pula fakan di Huzail. Dia berhala yang suwa' ni pula dia menjadi dimiliki oleh Huzail. Huzail pula sembah. Huzail nama kabilah Arab juga. Wa amma Yaghus pula fakan di Murad. Dia jadi disembah oleh kabilah Murad. Ni kabilah Murad dia dekat Yaman. Muradi dekat belah Maghrib. Okey. Kemudian Yaghus ni tadi dia jadi pula lepas daripada kabilah Murad li Bani Ghutaif. Dia dipegang pula oleh Bani Ghutaif di Juruf. Di Sabak. Di Sabak di Yaman lah. Di selatan semenanjung tanah Arab di Yaman. Dan Juruf tapi ikut nama tempat sekarang nama dia Jauf. Jim Rafa tu sekarang dia kenal Jauf tempat tu. Sekarang tak ada dah lah. Tapi kita kata ketika awal dahulu kabilah di situ lah yang pegang berhala-berhala berkenaan. Diorang jumpa balik lepas tu, diorang sembah balik semula. Okey.
Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq pula fakar li Hamdan. Dia menjadi dimiliki oleh kabilah Hamdan. Di Yaman juga, ni Yaman juga. Ya. Wa amma Nas, adapun Nas pula fakar li Himyar. Dia jadi dimiliki oleh kabilah Himyar li Ali Zikila. Keluarga Ali Kila, keluarga Zikila. Dia dulu memang orang-orang Yaman yang daripada Bani Himyar ni, dia nama dia macam tu, banyak Z. Saif bin Ziyazan, Z Shanatir. Dia nama dia macam ada, dia suka letak nama Z tu. Z atau Zu. Okey. Dia dapat kepada keluarga Zikila. Dan ia adalah sebenarnya nama-nama tadi, Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nas. Semua tu wahia, dan ia adalah asma'u rijalin salihin. Dia adalah nama-nama lelaki yang saleh, yang baik. Min qaumi Nuh alaihi salam, daripada kaum Nuh alaihi salam. Dia nama kabilah atau nama orang-orang yang baik daripada kabilah Nuh alaihi salam, kaum Nuh alaihi salam. Dia orang baik sebenarnya, orang soleh. Jadi macam itulah, kadang-kadang bila macam mana ulat datang pada Arab tadi, kes pasal mungkin orang sebut macam orang Melayu kita lah. Kan dia kata macam, aku dengar dulu kan, atuk kata kalau buat macam ni jadi macam ni. Ya ke, ini ke dia? Dia jadi macam benda tu extend lah. Lama dah tinggal. Macam kita sekarang ni, tahun kita sekarang ni di Malaysia awal akhir dalam 3 minggu lepas. Siapa je tengok khabar? Perangkaan polis keluarkan. Dia keluarkan bahawa tahun ni saja, tahun 2012 yang terlepas, sebanyak 120 berapa juta ditipu oleh bomoh daripada orang ramai. Ini yang dilaporkan. Sedangkan benda tu dulu dah hilang, tapi naik balik. Kenapa? Tahu kenapa? Ini pasal ini bahan filem. Bahan filem, hantu lompat belakang, hantu cekik depan dan sebagainya kan. Ini cerita dia. Ini sebab dia. Pasal bila benda kisah tu datang, mana manusia ni digambarkan dia akan sakit kerana hantu. Dia kena sekian kerana hantu. Dia kena sekian kerana hantu. Dia sembahyang tidak pun. Tiba-tiba hantu yang jahat. Dia jiwa tak tenang, pandang isteri tak happy. Yang isteri tengok lelaki tak happy dan sebagainya, hantu. Salahkan hantu semua. Dan sekali yang dapat makan siapa? Bomoh lah. Tu bomoh masuk. Jeng-jeng-jeng kan kata. Hantu buster kata. Bomoh tak bomoh lah datang. Tengah. Pasal dia khurafat datang masuk dalam kepala kita. So in the end benda tu tersebar. Bayangkan benda tu perangkaan tadi. Kalau siapa rajin balik taib. Balik rumah dia taib. Mana perangkaan berkenaan orang tipu oleh bomoh. Dia lepas, dia macam ni. 80-an, 90-an dia turun. Start daripada naik cerita Jo'un dan benda kan. Dia naik balik kan. Lepas tu cerita jangan pandang belakang, atas, bawah, depan, belakang tu. Kan naik tu. Dia naik tau. Pasal orang tak percaya hantu lompat-lompat. So ini pasal tak? Jadi kita kata salahkan hantu. Ini masalah yang berlaku. Pasal apa tau? Dia jadi ulang balik. Dia repeat balik. Retro. Kan macam rambut GQ. Kan lah dah buang. Lepas tu tiba datang balik. Kemudian seluar besar kan. Kan mula hilang. Kita datang balik. Seluar fit ketat. Dah hilang. Datang balik. Dia macam tu. Cara manusia ni berfashion. Akidah macam tu juga. Dia retro balik. Mana apa pahaman kaum Nuh alaihissalam tadi. Orang-orang Arab tadi dia macam. Kita payah macam ni. Tapi aku dengarkan dulu. Dulu ada orang kawasan ni dulu. Dia sembah benda sekian dan dia selamat. Pak dia cari. Faham tak? Dia akan kembangkan. Contoh macam zaman dahulu, atuk nenek kita percaya limau lelang. Tahu limau lelang? Saya sebut semua tak tahu. Limau lelang. Limau lelang. Tahu limau lelang? Bukan harimau lelang. Limau lelang tahu? Yang angguk-angguk. Okey, limau lelang. Limau 3 segi. Dia tak nampak dah. Okey, cerita dia. Okey. Benda ni sebenarnya orang Melayu kita lama dulu percaya. Pasal tu kita ada lagu anak itik Tok Wi mati dalam kolam. Kan? Betul kan dia kata sakit apa Tok Wi, sakit sini tulang. Ubat apa Tok Wi? Pandai. Boleh hilang. Okey, tapi benda tu hilang. Hilang sampai ke masyarakat kita Melayu ni hilang, tak tahu benda. Tapi bila pergi jumpa bomoh sekali lagi, bomoh keluarkan balik. Bomoh kata, awak ni sakit ni. Either dapat 7 jenis limau or limau lelang. Limau lelang macam mana? Si limau ni dia pokok dia memang tumbuh dekat kawasan paya. Tapi bagi orang-orang yang tak faham, dia katalah hantu jaga. Kan? Dan memang pokok tu tumbuh kawasan tu je. Limau tu actually dia macam dia tunjuk gambar jugalah. Payah tu. Ada dalam internet limau lelang. Tak pupus pun. Selagi ada paya selagi tu ada dia. Tu macam tu.
limau dia actually kalau akak belah dia, limau isi dia tu dia macam jadi star fruit kita belah, dia jadi bintang kan. Dia kalau kita belah 3 segi. Dia macam itulah rupa dia. Ni limau lelang. Katanya hantu jaga, dia tidak tahu. Ngarut je diorang ni. Limau lelang ni. Limau lelang, limau bunian. Kecil je. Satu lagi limau lelang ni, limau lelang apa? Bukit. Lagi power dia kata daripada limau lelang laut. Kecil je. Tak ada kaitan dengan hantu setan. Setan tipu. Jin tu tipu kata. Kalau kamu cari limau ini aku bawa benda sekian. Tipu je, mana ada. Mana entah macam ni. Ni. Okey. Faham okey. Benda ni saya bukan bagi tuan-tuan tengok supaya pandai cari. Tapi cerita dia, benda dia hilang. Kemudian hilang. Lepas tu dia naik balik. Dalam internet dia keluar. Boleh tunjuk gambar lagi. Lepas ni orang semua, limau lelang ni ada power. Tipu je. Setan tu kelentong. Yang pasal orang tu tadi, dia kata macam letak benda berkenaan nanti hantu tak datang. Dan sekali orang dalam rumah jadi hantu. Kan? Jadi pasal takwa tidak ada. Kan limau tu dia letak cucuk paku sana, kemudian tengok setan tak masuk. Lepas tu diorang dalam rumah tu tengok cerita bukan-bukan dalam rumah. Setan ni lari mana? Mana setan dah? Diorang lah setan. Habislah tak ada dah. Pasal setan lari. Bukan pasal apa tau? Sebaik saja orang tu percaya selain Allah Ta'ala sebagai apa? Sebagai pelindung. So automatik syaitan kata aku tak perlu kacau orang ni dah. So aku tak kacau dia. So dia kekal atas kesyirikan dia mati dia ikut aku. Aku tak ada masalah. Jadi dia lepas cocok benda berkenaan. Lepas tu syaitan pun lari. Kan jin tu lari sebab apa? Geng. Pasal dia percaya. So aku tak perlu kacau dia lagi. Pasal apa? Dia tak tukar pula lari pergi Quran pula nanti. So jadi aku tinggalkan dia di atas kesyirikan dia. Happy lah dia. Jadi kadang-kadang manusia pada benda ni diulang balik. Dia retro tau. Jadi masa kaum Nuh AS, dia dah musnah. Dia benda tadi, 5 berhala tadi habis. Tapi lepas tu dikutip balik oleh golongan orang-orang Arab. Yang bawa datang balik benda-benda ni. Tapi dia bersyaratkan lah. Benda berhala tu bersyaratkan. Ada di Yaman 3, 4 ni. Kat utara 1, 2 benda tersebut. Banyak. Tersebar di situ. Jadi dia kata Hiya dan nama-nama tadi. Okay. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nas. Ia adalah nama-nama lelaki soleh di kalangan kaum Nabi Nuh AS. Falamma halaku, apabila mereka ni mati, auhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan wahyukan, ilhamkan. Bukan syaitan datang, assalamualaikum, aku nak ajar korang. Bukan. Maksud diilhamkan kepada kaum dia. Mungkin orang-orang yang pandai-pandai ni diilhamkan oleh syaitan pada mereka. Anin sabbu ila majalisihim. Hendaklah kamu apa? Letakkan patung-patung tadi di majlis-majlis tempat duduk mereka, rumah mereka ke, tempat mereka biasa duduk ke, peringatan, tugu peringatan. Okey? Kanu yajlisuna ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Dan mereka dahulu duduk dan juga mereka tegakkan patung-patung berkenaan dan mereka namakan patung-patung tadi dengan nama orang-orang yang mati tadi. Namakan. Nama apa sajalah macam apa Suwa', Wud dan sebagainya, Wad dan sebagainya, ni namakan. Namakan dengan nama orang tersebut. Fa'alu dan orang buat. Bila syaitan datangkan dengan ilham tadi orang buat. Dia kata falam tu'bad, tapi ketika tu tak disembah lagi. Apa jadi? Hatta idza halaka ulaika, sehinggalah bila mati kumpulan yang tukang buat tadi, kemudian apa? Wa tansakhal ilm, dan juga ilmu pun hilang, lenyap daripada mereka tentang siapakah orang-orang tersebut. Ubidat, patung-patung pun disembah. Sebab kita tu macam zaman kita sekarang ni mungkin tak ada benda, tapi lepas berikutnya akan upgrade. Macam gambar-gambar lah. Macam zaman kita sekarang ni contoh macam gambar ni. Sultan Abdul Hamid. Orang ni tak bersalah lah. Tapi kalau dia suruh buat benda ni, dia kena lah. Okay? Ni gambar ni. Ni gambar ni banyak. Kalau siapa-siapa pergi kalau dekat belah Kedah dan sebagainya, gambar ni banyak digantung-gantung. Di KL, kalau tanya dia siapa, mesti orang Kedah. Normally tu. Saya pun asalnya tak tahu benda ni. Tapi cerita dia, benda ni, kepercayaan sebahagian orang, actually kalau dekat Kedah tu sampai orang bukan Islam pun gantung juga. Ini jadi kes masalah gantung gambar ni. Orang first thing first, kita macam, apa Ustaz gantung gambar untuk kenangan saja. Bukan ada salah pun. Tapi katakanlah anda seorang yang baik. Doa anda makbul. Kan, dia datangkan cerita bahawa diorang pada datang Islam taklim, semuanya doa makbul. Kemudian kan, mati. Kemudian kan, cucu tu cerita. Cucu cerita nenek macam tu. Lepas tu nenek, cicit cerita nenek hebat. Lepas tu piat cerita nenek tu wali.
Lepas tu nyut bawah tu kata in the end bila mati kan satu generasi tadi, orang tu daripada level manusia biasa yang Allah Ta'ala sayang, dia akan jadi kepada apa? Dewa. Didewakan. Macam apa yang berlaku sekarang pada Sultan Kedah ni, dia sendiri kita kata pasti dia tak nak orang sembah dia. Tapi yang berikut bawah ni, gantung gambar dan sebagainya. Kalau gantung gambar dalam kedai, ni fahaman diorang. Gantung gambar dalam kedai, nanti kedai tadi tidak akan dikenakan dengan kecelakaan dan sebagainya, dan kedai itu tadi akan dapat rezeki yang banyak. Itu kata kita, kata diorang ini ikhtiar. Faham tak? Ini berlaku. Bukan main-main, benda ni sekarang, tengah berlaku sekarang. Tak saya pergi kat mana-mana kedai-kedai dan sebagainya yang ada gantung gambar. Ni tanya dengan diorang, asal gantung. Saya dulu dekat Kota Damansara waktu saya tinggal tu, ada seorang pakcik, brother tu, dia buka kedai. Dia buka kedai runcit yang dalam bangunan tu. Kemudian saya nampak gambar ni digantung. Saya tak tahu siapa. Saya kata, siapa tu? Itu Sultan Kedah. Zara ke? Dia kata bukan. Saya tanya, kan saya kata siapa? Dia kata Sultan Kedah. Saudara ke? Dia kata bukan. Lepas tu tanya kepada saya, apa sanggup gantung lah. Dia kata, yelah. Lepas tu saya balik ke Sultan ni, orang masjid dekat surau, dekat rumah dekat Sultan ni kan, rumah Pak Mentua saya tu, dia cerita ke saya. Gambar ni digantungkan apa. Ini cerita dia. Mana benda tu simple. Tapi bayangkan, satu peringkat akan datang. Ada tak mungkin ada orang akan gantung gambar, letak bunga, letak sekian, pasang colok. Kan? Dia akan upgrade. Tapi pasal Sultan ni baru lagi. Kan zaman ada gambar ni kan. Dia ni bapak pada Tengku Abdul Rahman. Ni Sultan ni ada bapak kepada Tengku Abdul Rahman. Jadi dekat sangat. Jadi bayangkan 100 tahun akan datang. Apa akan jadi? Bayangkan. Tapi sepatutnya sekat dia sekarang lah. Tak sekat nanti kan dia akan upgrade dan berterusan. Ni bahaya. Cukup bahaya. Tapi orang kita macam dia kata ala ustaz gantung gambar. Saya kata betul kalau akak kata saya gantung gambar untuk kenangan dia ustaz. Tapi akak tak tahu akak akan jadi siapa. Mana kita tak tahu diri kita siapa. Mungkin dapat satu peringkat kehidupan kita nanti orang pandang kita ni mulia. Sebab tu kita gantung, lepas tu ada kawan pula gantung gambar kita dalam rumah dia. Kan? Lepas tu rumah tak terbakar. Kau tengok gantung tak terbakar. Lepas tu seorang tu kata aku gantung pencuri tak boleh keluar. So last sekali dia akan upgrade dan so on. Baiklah. Faham tak? So konsep ni kena jaga betul-betul. Pasal kita kata dalam ni syirik tu ada. Cuma orang tak faham. Dia nampakkan macam tak ada benda ustaz cuma gantung je. Mana boleh gantung je? Kalau dia kata tak ada kepercayaan buat apa kita gantung? Faham? So konsep ni asalnya orang-orang tu soleh, baik. Tapi orang yang berikutnya buat patung. Kemudian datang duduk hadap patung tu. Ini tunggu kenangan bagi orang mati dulu. Datang tengok. Lepas tu tengok pula. So in the end last sekali dia mati. Anak dia datang juga. Sambung kerja bapak dia. Kenapa pergi ke tempat ni? Entah tak tahu. Bapak aku dah datang sini. Agaknya tempat ni ada miracle kot. Dia start. Lepas tu anak mati, cucu pula datang. Kenapa datang? Entah tak tahu. Tapi doa-doa jadi. Dia start sampai habis. Itu bahaya dia. Itu sebab kenapa kita kata bab kubur-kubur wali dan sebagainya. Stop. Kalau dia kata diorang buka benda macam ni, habis. Ni kat Malaysia sekarang ni kumpulan-kumpulan ni start datang dah. Masuk datang daripada Hadramaut dan sebagainya. Habib-habib ni dia bergendang dalam masjid ada. Kan masjid tu kan tempat bergendang. Kan bergendang dalam masjid, menari dan sebagainya, melompat-lompat, berzikir dan sebagainya. Contoh cara cinta Tuhan. Kalau kita kata cinta Tuhan, cinta Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Rasulullah, zahirkan dengan mengikuti Rasulullah. Tak ada cara lain. Bahkan Allah Ta'ala uji benda berkenaan adalah ujian paling berat sebenarnya. Nampak ringan, tapi dia paling berat. Kalau tidak masa kalau Allah Ta'ala berikan ujian ini kepada siapa-siapa yang kata cinta Allah Ta'ala, dia kena buat benda ni. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. Allah Ta'ala kata apa? Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut Muhammad. Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu buat, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Maksudnya benda tu berat. Sebab kenapa banyak orang gagal? Mencari Tuhan, duduk dalam gua, gagal. Kan, cari belakang keris, gagal. Duduk pokok, gagal. Kan, bayar duit banyak untuk benda sekian, gagal. Sebab apa? Sebab tak ikut cara Muhammad SAW. Tak sampai. Takkan sampai. Ni kita kata pemuliaan Rasulullah tadi, kita kata hanya dia jalan kita sampai Allah Ta'ala. Betul. Ini pun betul kita kata pemuliaan. Tadi kalau kita kata, Nabi betul. Tapi ada jalan lain, ustaz saya buat. Habis. Mana maksudnya kita mendua ke Rasulullah SAW dalam perkara ni. Faham Dan dia kata apa? Wakaza ruwiya an Ikrimah. Demikianlah diriwayatkan daripada Ikrimah. Wadhahak dan Dhahak wa Qatadah. Ini semua anak buah Ibn Abbas.
Ibnu Ishaq ni pengarang kitab Sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham ringkaskan. Ibnu Ishaq ni dia. Wa nahu hadha seperti ini. Semua datang dengan kisah sama seperti ini, bahawa mereka tadi macam dalam Bukhari riwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa itu adalah di antara perkara yang berlaku. Sebenarnya itu nama-nama orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam, tapi disembah setelah itu kerana kejahilan kaum dia sendiri. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, hadhi asnamun kanat tu'badu fi zaman Nuh. Dia kata berhala-berhala ini dahulunya disembah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan memang dalam satu riwayat yang lain datang Ibn Abbas juga, dia kata di antara Nuh dan Adam alaihissalam ada 10 kurun, 10 generasi. Bukan 1000 tahun. Pasal kornon dalam bahasa Arab ni disebut generation. Ya, generation. So generation dalam zaman Nabi Nuh alaihissalam panjang. Dia sahaja berdakwah 960 tahun. Umur dia berapa kita tak tahu. Okay? Lebih daripada tu. Kita tak tahu berapa banyak. Tapi dia berdakwah sahaja 960 tahun. Dan kita kata bila urusan tu dibuat, maksudnya kan generation di antara dia dengan Adam semua di atas tauhid. Sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam baru start manusia ni kufur dan juga menyekutukan Allah SWT. Dan ya, siapa? Yang mana tu? Dia berdosa tapi tak sembah selain Allah Taala. Tu beza dia. Hatta iblis pun tak sembah selain Allah Taala. Iblis derhaka. Betul. Derhaka kan? Tapi dia tak pernah kata aku sembah selain Tuhan selain Kau ya Allah. Bila nak panjang umur dia minta pada siapa? Pada Allah. Dan dia percaya ada akhirat. Percaya ada akhirat. Kalau tak tanya kenapa kau tak sujud, dia kata aku lagi baik daripada dia. Engkau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia. Engkau jadikan. Dia tak kata aku jadi. Dia tak kata aku jadi. Dia kata engkau jadikan aku daripada api. So meaning that dia tak sekutukan Allah Ta'ala. Bahkan dalam Quran Karim banyak kita kata ayat-ayat yang datang berkenaan tajuk syaitan ni hari akhirat nanti. Dia akan lari. Dia akan lari daripada orang yang menyekutukan. Dia kata, inni akhafullah rabbal alamin. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kufur, aku tak mengaku dengan apa kamu sekutukan aku sebelum ini. Aku takut Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Dia cakap macam tu. Kita silap, kita kata, oh, diorang sekian. Tak. Itu macam anak Adam AS yang berbunuh-bunuhan tu. Dia berbunuh-bunuhan tapi tak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa. Tapi tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Dan bahkan dosa-dosa tadi kita kata pengampunan terbuka. Tapi syirik ni adalah benda yang kalau kita mati di atas dosa berkenaan, anda tidak akan lepas. Itu bahaya dia. Kita kena faham betul. Bezakan sikit. Jadi, dia kata apa? Wa qawluhu, dan Allah Ta'ala firman lepas tu kata, Nuh kata, wa qad adallu katsira, dan dengan mereka telah menyesatkan banyak. Yakni, maksud dia, siapa yang dimaksudkan dengan mereka menyesatkan ramai? Yakni asnamul ladzi ittakhadhuha adallu biha khalqan katsira. Itu berhala-berhala yang mereka ambil mereka mengambil mereka sesatkan dengan berhala-berhala tadi banyak makhluk-makhluk yang lain. Macam kumpulan kaum dia tadi yang kerja dia supaya jangan tinggalkan tuhan-tuhan kamu ni. Kumpulan tu dia sesatkan orang ramai gunakan berhala berkenaan. Mana berhala tu sesatkan orang ramai, dia orang pun sesatkan orang ramai guna berhala tersebut. Mana dua-dua sekali. Mana orang kumpulan yang kita kata pembesar zaman Nabi Nuh AS tu dan juga berhala-berhala tu sendiri, dua-dua tadi wasilah penyesatan manusia. Okey. Fa innahu istamarrat ibadatuha fil qurun ila zamanina hadza fil arabi wal ajam. Kerana sungguhnya betul kata-kata Nabi Nuh AS tadi betul. Kerana Nabi Nuh kata dan sungguhnya mereka menyesatkan ramai, bukan telah saja, bahkan sentiasa. Mana berterusan. Sebab dia kata sungguhnya telah berterusan penyembahannya hamba berhala-berhala tadi pada generasi-generasi sehingga zaman kita. Ketika Ibnu Katsir karang ni, zaman ditulis ni, okey. Bahkan benda tu masih lagi berlaku. Mana di tengah-tengah tempat di dunia ni memang berlaku lagi. Masih lagi manusia mengambil entiti, mana barang, objek dan sebagainya disekutukan dengan Allah SWT. Golongan orang Cina dengan cara dia, orang Hindu, India dengan cara dia, pergi masuk dekat Kristian dengan cara dia. Semua ada berhala-berhala khas untuk disembah. Jadi kalau kita pun umat Islam pun buat gatal buat capal Nabi gantung untuk selamatkan, kita serupalah. We are the same. Kita menyerupai mereka. Jangan kita bagi alasan, diorang ada benda agung, kita pun ada benda agung. Apa pasal pula? Ni kena ada. Sekarang ni saya tengok, perhatikan banyak ada timbul. Even dengar sekarang ni dekat belah Kota Damansara. Diorang buka sekolah. Jadi siapa yang ada niat nak hantar, jangan hantar lah. Pasal benda-benda ni kita dia lambang sekolah tu letakkan lambang capal Nabi. Kononnya kalau dia protection, tahu tak? Kalau benda tu gambar tu diletak dalam rumah tu dah kena pelihara. Tak berhala ke? Berhala lah tu. Berhala lah, sama lah. Biasa sofa, yes. Jadi benda-benda tu ni kena perhatikan balik, jaga balik, jaga.
Logo, kenapa logo tu? Soalan. Pasal diorang ada kepercayaan. Kalau logo tanpa kepercayaan, tak ada masalah. Kenapa logo tadi dengan itu sekali? Kenapa dengan bentuk berkenaan? Kalau tanya balik, dia ada kaitan. Pasal budak yang mengasas, nanti saya jumpa kat Yaman tu. Dia bawa benda kitchen, lambang tu lah. Capan Nabi tu. Dia bawa, saya kata, apa pasal bawa benda ni? Dia ada budak ni datang, dia menulis buku kat Yaman tu. Jadi saya datang, saya balik cuti, saya balik ke Yaman, dia tumpang tinggalkan barang dekat rumah persatuan pelajar. Jadi saya jumpa dia balik daripada menulis dekat Hadramaut, datang balik ke rumah persatuan, jumpa saya. Sebenarnya dia tak kenal saya. Jadi pasal dia orang memang ada pesanan, jangan jumpa Sembangan Adli. Ini Sembangan Adli. Ini Sembangan saya. Jadi budak ni dia bawa kitchen capal. Saya kata dengan dia, apa benda ni? Saya tanyalah. Dia kata, capal Nabi. Saya kata, dapat tahu mana? Yelah, banyak riwayat datang dan sebagainya. Lepas tu apa manfaat dia? Kan betul ada kan? Kalau betul itu capan Nabi, apa manfaat dia? dia macam ni. Dia macam tertekan soal. Jadi, saya sembang dengan dia. Saya kata sebenarnya benda macam ni. Dia kata nak mengiyakan dia ada fadilat dan sebagainya. Anda perlu datangkan dengan dalil. Gila apa main ni, janggut ni. Tak janggut siapa gugur dia kata. Siapa pegang akan selamat. Ya ke? Nabi kan ada orang beria kan simpan janggut dan sebagainya. Benda-benda tadi berzaman-zaman. Dan maka kita jangan jadi macam orang Kristian. Kan pegang-pegang dapat apa? Kesan-kesan para nabi macam orang-orang apa Yahudi ketika nak perang. Kan kisah Talut. Kan? Talut kan? Kalau Talut dengan Jalut tu, kan dia orang tak nak perang. Sehingga kan apa? Talut ni datang bawa peti. Dalam peti tu ada kesan-kesan para nabi. Baru dia nak pergi perang. Dalam Islam kita ada disuruh apa? Kena ada macam secret benda, bawa pergi perang baru menang. Tak ada. Tapi dia orang nampak macam tu. So saya dialog dengan dia lama jugalah. Dan saya nak ajar dia sikit berkenaan tajuk ni. Saya kata dengan dia. Pasal dia orang kumpulan-kumpulan yang macam ni, dia suka apa kasyaf tau. Dia kata orang tu alim, kasyaf. Dia tahu benda-benda yang tersorok. Saya kata dengan dia macam ni. Saya kata dengan dia, saya tanya sikit. Kalau sekiranya orang tu kebal tiap-tiap hari, apa kita kata? Dia kata jin. Kalau sekiranya orang tu boleh jalan tahi tiap-tiap hari, tiap-tiap hari jalan tahi. Kerja dia kerja kat penambang tu jalan tahi. Dia jalan tahi tiap-tiap hari. Dia kata jin. Saya kata kalau orang tu boleh terbang tiap-tiap hari, dia kata jin. Saya kata, kalau sekiranya orang tu boleh kasyaf tiap-tiap hari, dia tak jawab. Saya kata apa? Dia diam. Saya kata apa? Tak tahu, entah cakap apa. Dia kata dengan saya. Saya kata dengan dia, jin. Sebab apa? Dia marah. Sebab apa? Saya kata sebab mukjizat para anbiya, karamat para aulia, bukan masa pistol simpan poket, bila nak pakai. Mana anytime nak pakai. Kan macam James Bond keluar pistol. I'm Bond, James Bond kan. Benda tu tadi. Bukan macam tu cara dia. Bahkan kita kata, contoh saya kata, Nabi-Nabi, para anbiya boleh banyakkan makanan sedikit. Contoh macam Nabi Muhammad, banyakkan makanan sedikit. Tapi Nabi tak buat tiap hari. Bukan everyday. Macam, okay, lapar ke? Okay, come. Okay. Tak ada macam tu. Okay, air, Nabi boleh banyakkan air. Nabi letak jari Nabi, tangan ni, celupkan dekat air. Air keluar membuat-curah, membuat-buat air berkenaan. Ditadah oleh ratusan orang. Tapi hari berkenaan saja. Tapi bahkan Nabi suruh pula Osman beli telaga di kebun Yahudi yang ada telaga. Dan Nabi janjikan siapa beli akan jadi temanku di syurga. Pasal apa? Sedangkan ikutkan boleh. Satuan air kita petang esok. Kan? Datang, bawa tong baldi. Mana boleh macam tu? Saya kata. Dia diam. Betul saya cerita berkenaan Musa AS, tongkat jadi ular. Dia boleh tahu tongkat jadi ular, tapi dia tak buat tiap-tiap hari. Bila Allah perintahkan buat, bercampak, boleh campak. Bukan macam, degil diorang ni. Musa Samiri ni, yang ajak orang ni, bagi makan. Firaun datang kejar, baling tongkat. Kalau kita ada, kan? Ada bom atom kat tangan kita kan? Bom tangan. Orang tu datang, kita apa? Baling lah kan? Lepas tu ada lagi, baling je tak? Tapi mukjizat bukan macam tu, saya kata. Lepas tu dia diam lah, dia terdiam. Namun saya kata pasal benda-benda berkenaan, dia kata para anbiya dan para aulia, bukan macam tu cara dia. Kalau dia kata kita sekarang ni buat benda macam tu, kita salah. Macam tu tiap-tiap hari kasyaf, pasal apa, saya kata. Tiap-tiap hari nampak benda gaib. Pelik tu. Nabi pun tak nampak benda gaib tiap-tiap hari, dia nampak gaib tiap-tiap hari. So, dia terdiam lah, lama tu dia tak nak kawal saya. Sampai balik Malaysia. Kalau sekarang ni, kalau dengar nama saya, dia macam gitu sikit. Dia ada anak murid dia, ni. Anak murid dia tu, anak saudara abang ipar saya. Budak kecil, waktu kan kecil saya tengok budak ni. Tapi sekarang budak ni kerja dengan Jais. Lepas tu budak ni, memang berguru dengan dia lah. Duk macam ni, kawan dengan dia, baik dan sebagainya. Saya kata dengan anak saya kata sini lah. Kau tanya dengan dia, sebut nama. Bukan nak takut kan, dia kata sebut nama. Tengok apa reaksi dia.
Sebut nama, dia kejap je. Siapa tu? Tempat saudara saya. Kawan tu diam. Tak ada cerita lah apa tu. Pasal kita tahu, kita kenal dia siapa. Kat Malaysia boleh lah pakai, dia boleh tunjuk lah dengan orang. Kat sana kita kenal dia siapa. So benda macam ni jaga Pasal sekarang ni sedang dibawa masuk. Kita gelombang kali kedua. Macam Nabi Nuh AS kan. Dah tinggal, tak ada siapa kafir dah. Lepas tu ni, datang balik. Sekarang ni sedang berlaku. Sekali lagi. Mana benda-benda yang ditinggalkan, benda-benda sibuk pergi kubur dan sebagainya. Orang Melayu kita tinggal lama dah. Sekarang datang balik gelombang dia. Sedang diajarkan balik. So kalau kita tak berjaga-jaga, silap-silap kita akan terikut sama. Mana macam dulu berlompat-lompat berzikir kan. Orang asli buat macam tu, kita buat pula balik sekarang. Mana kita sekarang sedang patah balik kepada retro balik benda berkenaan. Kalau tak jaga, maka sunnah Nabi akan kita tinggalkan. Baik. Dia kata apa? Dia kata waqad adallu katsira, yakni al-asnam allazi ittakhaduha adallu biha khalqan katsira. Iaitu bahala-bahala yang mereka ambil, mereka gunakan tadi, mereka sesatkan dengannya makhluk yang ramai. Fa innahu, dan sesungguhnya istamarrat ibadatuha. Ini telah berterusan penyembahan berhala-bahala tadi fil qurun. Berkurun-kurun generasi demi generasi ila zamanina hadza fil arabi wal ajam. Sehingga zaman kita ini di sisi orang Arab dan sisi orang Ajam. Wasair rasulun fi bani Adam, dan seluruh jenis-jenis bani anak Adam ni. Tak kira bangsa apa, banyak semua sekali terlibat. Waqad qala al-Khalil, sebenarnya telah berkata al-Khalil, itu Ibrahim alaihissalam, fi du'aihi, dan doa dia dalam surah Ibrahim ayat 35-36. Dia kata apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku ya Allah dan juga anak cucuku daripada kami menyembah berhala. Mana Ibrahim alaihissalam pun bimbang. Ni Ibrahim datang lepas Nuh. Dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu memang kaum dia sembah berhala semula. Mana sedangkan Nabi Nuh alaihissalam ketika dia buat kerja pendakwah dia, dakwah yang dia dah sampaikan oleh beliau, dia minta di akhir, kita akan bacakan nanti insya-Allah, dia minta supaya Allah Taala musnahkan semua sekali orang kafir datang muka bumi ini. Dan Allah Taala makbulkan doa dia. Dia tak ada doa-doa yang para anbiya Allah Taala berikan. Semua nabi habiskan, Nabi kata. Nabi Muhammad SAW kata semua nabi dah habiskan doa ni. Lepas semua nabi-nabi tadi doa supaya Allah Taala musnahkan kaum dia, lepas satu peringkat minta dan Allah Taala makbulkan. Nabi Muhammad simpan doa dia untuk hari akhirat supaya bagi syafaat pada umat dia. Jadi kita kata benda ni yang kita kata apa yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita akan baca insya-Allah. Dia kata apa? Wajnubni wa bani an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan juga anak cucuku daripada kami menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhanku, sungguhnya mereka itu berhala-berhala tadi telah menyesatkan banyak di kalangan manusia. Ini kata-kata Ibrahim alaihissalam yang datang setelah Nabi Nuh. Tapi dia pun berkata benda sama. Wa qauluhu, dan kata-kata Nabi Nuh alaihissalam lepas tu, wala taziz zalimina illa dalala, dan janganlah kau tambahkan pada orang-orang yang zalim tadi mereka makin sesat. Okey. Ini adalah doa daripada Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum dia. Kerana apa? Kerana kedegilan mereka dan kekufuran mereka dan juga penentangan mereka. Kerana mereka ni melampau menentang dan juga kufur serta berdegil. Ini sama seperti doa Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan orang-orang seperti Fir'aun dalam kata-kata Musa alaihissalam dalam surah Yunus ayat 88. Dalam ayat berkenaan Allah Taala kata Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Wahai Tuhan kami, itmis ala amwalihim. Mana binasakanlah harta-harta mereka, washdud ala qulubihim, ketatkanlah ke atas hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, maka mereka takkan beriman sehingga mereka nampak azab yang pedih baru mereka nak beriman. Mana jadikan mereka macam tu. Dan Allah Taala telah makbulkan doa bagi setiap nabi-nabi pada kaum mereka. Allah Taala musnahkan, adalah tenggelamkan. Waqad istajaba Allah. Sebenarnya Allah Taala telah memakbulkan likulli minan nabiyin. Bagi setiap dari nabi berkenaan. Nabi Musa pada kaum dia, Nabi Nuh pada kaum dia. Okey, fi qaumihi wa aghraqa ummatahu bitakdzibihim lamma ja'ahum, dan Allah Taala tenggelamkan umatnya, umat nabi berkenaan bitakdzibihim, dengan sebab pendustaan mereka, lima ja'ahum bihi, dengan apa yang dibawa oleh nabi berkenaan kepada kaum tersebut. Dan actually di sini timbul tajuk bila mana salah seorang ulama tafsir Imam Ar-Razi, dia kata kat sini pelik pasal doa ni. Nabi Nuh alaihissalam doa minta supaya Allah Taala apa? Hapuskan, mana wala tazidiz zalimina illa dalala, jangan kau tambahkan pada orang zalim kecuali dia makin apa? Sesat. Sedangkan sepatutnya dia berdoa supaya orang tu dapat hidayah. Okay. Dalam tajuk ni para ulama jawab balik, bahkan lepas tu
Ayat berikutnya menjawab balik sebenarnya, mereka dimusnahkan bukan sebab hanya kerana doa Nabi Nuh. Bahkan mereka dimusnahkan sebab apa? Sebab kesalahan mereka buat. Sebenarnya pasal manusia ni tadi kita lafazkan. Tapi masalah Allah Ta'ala menentukan benda tu berlaku macam mana, itu hak dia. Dan kedua, jawapan para ulama kepada perkara ni, kenapa Nabi Nuh AS doa macam tu? Sebab ketika itu telah diwahyukan kepada dia bahawa tidak ada lagi kaum dia akan beriman. Pasal dalam surah Hud, ayat yang ke Nabi Nuh lah. Okey. Dalam surah Hud ayat yang ke surah Hud ayat yang ke 36. 36. Surah Hud ayat 36 Allah Taala nyatakan ayat berkenaan, auzubillahi minasyaitanir. Ini menunjukkan bahawa ayat ini adalah pemutus Allah Taala bagi tahu pada Nuh tak ada siapa akan beriman dah. So dia doa tu datang berikutnya. Doa Nabi Nuh lepas tu. Okey, jadi apa yang berlaku sekarang, pasal dia ketika tu dia masih lagi tak berhenti berdakwah. Jadi Allah Ta'ala wahyu pada dia bahawa tak akan beriman pada kaum dia macam siapa yang telah beriman. Dalam surah Hud ayat yang ke-36 Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha ila Nuhin wa uhiya ila Nuhin, dan diwahyu kepada Nuh, annahu, sungguhnya, la yu'mina min qaumika, tidak sekali-kali akan beriman dari kaum kau, illa man qad aman, kecuali orang yang telah pun beriman. Mana siapa tak beriman tak akan beriman dah. Okay? Siapa tak beriman tak akan beriman dah. Itu saja yang mereka beriman. Maka doa yang ini, wala taziz zalimin illa dhalala, datang lepas daripada doa berkenaan. Kerana orang yang takkan dapat hidayah dah. Jadi tak ada timbul untuk kita minta rahmat untuk mereka lagi. Allah Ta'ala dah putuskan mereka tak akan beriman. Ya, 36 tu baru ni maksud dia. Ulama kata itulah yang apa Allah Ta'ala wahyu pada Nuh bahawa tak ada siapa nak beriman dah. Baru Nuh AS apa? Wala taziz zalimin illa dhalala. Jangan kalau tambah Allah Ta'ala untuk orang yang zalim tadi kecuali apa? Makin bertambah sesat. Mana di atas sebab kesalahan dia lah. Dan bahkan kena ingat juga bahawa doa orang lain tak paksa kita. Jangan macam, dia ni, contoh macam kita kata kawan ni jatuh gagal dalam perniagaan sebab doa orang ni. Jangan, tak ada. Sebab kita kata kenapa? Sebab doa orang-orang ni, contoh ni kan, yang kawan ni tadi untuk musibah kena pada dia, Allah Ta'ala yang aturkan. Ada kalanya Allah Ta'ala berikan makbul doa tadi, walaupun orang tu mungkin tak doa pun, kawan ni akan gagal. Faham tak? Ataupun contoh macam dia buat maksiat. Dia normally dalam maksiat lah. Jatuh gagal tu mungkin orang kata mungkin Allah Ta'ala boleh berikan. Tapi kalau macam maksiat. Contoh macam kenapa orang tu buat maksiat? Sebab orang ni doakan. Orang ni doa tu jadi maksiat berlaku. Takkan berlaku. Pasal maksiat ni tadi adalah benda yang kita boleh kawal. Maksud kawalan tadi apa? Pasal mata kita lihat, telinga kita dengar, mulut kita cakap, tangan kita pegang, kaki kita langkah. So itu bawah kawalan kita. So jangan kita kata bahawa benda tu tadi tidak apa? Tidak ada kaitan dengan ni. Itu doa dia lah. Dia lah doakan saya jadi sesat. Tak boleh. Macam mana? Orang yang dizalimi tadi, dia doa orang yang dizalimi. Tapi dia akan kena musibah Allah Ta'ala. Tapi dia menzalimi orang bukan sebab dia doa orang lain. Macam doa Nabi Nuh tadi, jangan tambah mereka tambah sesat. Tambah sesat. Bukannya supaya mereka ni apa, macam kita tadi apa, kena musibah tu lain. Bukan kena musibah. Tak ada pindah. Doa supaya diturunkan hujan timpa mereka, yes. Nabi Nuh doa dan Allah Ta'ala berikan. Tapi untuk mereka sesat, itu mesti kerja mereka sendiri. Jangan salahkan orang. Macam kaum Nabi Nuh tak boleh kata macam, ya Allah kami sesat sebab Nuh doa hari tu. Faham tak? Nuh dah doa. Nuh kata dalam Quran, kau turunkan Quran pada umat Muhammad kata, Nabi Nuh doa, wala tazidiz zalimina illa dhalala. Yang kau tambahkan orang zalim kecuali apa? Makin sesat. So kami sesat sebab apa? Nuh lah jahat. Boleh itu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bawah apa? Kawalan anda. So jangan salahkan sesiapa di atas tindakan anda sendiri. So anda buat kerja, maka anda tanggung sendiri. Jadi sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis berkenaan dengan amalan paling afdal. Kan kita belajar Sahih Muslim. Dalam hadis yang ke-65, 66, 67. Okey, dalam hadis yang 66 kita baca itu, dia kata di akhir hadis berkenaan, Nabi kata bila Abu Hurairah kan, dia kata apakah amalan paling afdal? So, jadi Nabi kata dengan dia, kau buat ini jihad, kau tak boleh ingat. So jadi last kali dia kata, aku tak mampu juga. Tak mampu juga semua yang kau bagi tadi, the list of panjang tadi aku tak boleh buat. So apa aku nak buat? Nabi kata, engkau tahan kejahatan engkau daripada orang lain, itulah sedekah engkau untuk diri engkau sendiri. Mana kau tahan kejahatan engkau, mulut engkau ke, tangan engkau ke, kaki engkau punya perbuatan jahat, daripada orang lain, daripada manusia, itulah sedekah engkau untuk diri engkau sendiri.
Maka lafaz tadi menunjukkan macam apa para ulama menyatakan berdasar hadis ini mencegah diri daripada benda-benda yang maksiat di bawah kawalan kita sendiri. Jangan salahkan Allah Taala. Yang kata dah takdir nak buat macam mana? Kan tercuri. Tak ada tercuri. Dia tak ada tercuri tau. Tercuri, terompak lah. Saya terompak dia. Tak ada terompak. Kan? Dia kata kita buat benda berkenaan, itu benda tu kita boleh alihkan. Macam kita tu macam bab melihat benda yang haram. Tertengok, alihkan lah. Jangan ada pula, nak macam mana? Dah takdir. Kan? Terbuka jalan macam ni. Kan? Waktu kosong. Tak ada salah siapa. Faham? So konsep ni kena betul-betul faham Jadi maksud dia, apa doa Nabi Nuh tadi yang minta supaya Allah Ta'ala sesatkan kaum dia tadi, bukan bererti dia penyebab kaum dia sesat. Bahkan kaum dia sesat sebab apa? Kezaliman yang mereka buat. Pasal Nabi Nuh AS doa apa? Wala tazidiz zalimin. Ya Allah, jangan kau tambah pada orang yang zalim kecuali tambah sesat. Maksudnya kalau orang tu zalim, maka dia akan tambah sesat. Kalau dia tak zalim, dia takkan sesat. Itu je konsep dia. Mana bukan dia minta supaya Allah Ta'ala berikan benda lain daripada apa yang telah berlaku. Dia minta supaya apa? Benda yang selayaknya dapat pada orang yang berkenaan. Faham? Dan insyaAllah kita akan masuk nanti pada ayat 25 sampai 28 yang menjelaskan sebenarnya memang bukannya kerana Nabi Nuh punya doa lah, diorang punya sebab utama mereka dimusnahkan. Bahkan Allah Ta'ala musnahkan mereka di samping doa Nabi Nuh, maka kesalahan mereka sendirilah mereka akan dimasukkan dalam api neraka. Bukan salahkan Nabi Nuh AS. Yang kata tak beri peluang bertaubat lah. Pun ada saya dengar. Allah Ta'ala tak bagi peluang bertaubat, macam mana nak salahkan dia? Dah Ta'ala bagi dah peluang panjang sebenarnya. Tapi kita saja yang melengah-lengahkan. Jelas? Ada soalan? Tak ada, kita berhenti kat sini insyaAllah. Dan kita akan sambung kemudian pada minggu hadapan 25 sampai 28 insyaAllah. Okay, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillah alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.